Semua boleh masuk kan? Ada yang WhatsApp kat Syirah tak boleh masuk pula. Okey kan semua kan? Okey Kak Syirah? Boleh masuk kan Zoom? Pada orang yang masuk boleh je ni Kak Syirah? Boleh, boleh. Okey, kejap, okey, kejap. Kak Syirah pergi FB Live dulu. Kejap, kejap. Ha. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kita buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, Kak Syida ada masalah tadi sikit dekat rumah, jadi kita teruskan Ustaz. Minggu lepas kita dah Ustaz dah ajar 10 matlamat tadabbur. Minggu ni tunggu Ustaz cerita pula lah. Okay, Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Kak Liza memulakan majlis pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al Qur'anan 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa janaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini pula. Pada pagi ni tuan sekalian, sebab tutup buka lampu tuan sekalian, tutup lansin ada background sikit kan. Pada pagi ni tuan sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung lagi siri kaedah bersahabat dengan Al-Quran. Hari ini pun tuan sekalian antara hari yang saya buka kitab banyak sikit lah tuan sekalian sebab bila fikir balik apa lagi nak sambung tentang kaedah bersahabat dengan Al-Quran ni, di samping kita dah bincang matlamat, macam mana dikatakan sebagai tadabbur, kita dah bincang tuan sekalian sebelum ini, apa lagi agak-agak yang saya rasa boleh dikongsikan tuan sekalian. Maka tuan sekalian, pada hari ini saya tertarik untuk nak kongsi satu ayat, minta maaf bukan satu, tapi dua ayat saya tuan sekalian pada pagi ini. Kita akan ambil masa lebih kurang 1.5 jam insya-Allah untuk kita betul-betul perkemaskan kefahaman pada dua ayat ini tuan sekalian insya-Allah. Benar? So dua ayat je kita nak bincang pada hari ini, tapi dua ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita nak terus bersahabat dengan Al-Quran. Okey, dua ayat ini bakal memberikan kita kefahaman ataupun memberikan kita gambaran bagaimana kaedah untuk kita bersahabat dengan Al-Quran insya-Allah. Okey, baik tuan sekalian. Seperti biasa, kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta maaf tuan sekalian, suara serak-serak sikit. Kalau banyak berdeham tu minta maaf lah Serak sikit suara A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang saya maksudkan tuan sekalian adalah datang daripada ayat 15 hingga 16 surah Al-Maidah. Ayat 15 hingga 16 surah Al-Maidah. Okey, kalau tuan sekalian ada mushaf, saya sangat sarankan tuan sekalian boleh buka surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16 itu tuan sekalian. Okey. Cuba untuk sahabat-sahabat yang ada ni mungkin boleh cari, boleh sebutkan dekat muka surat berapa. Sebab saya pun buka dekat ni je, dekat phone je. Ya, tengok sekarang kalau sesempat tengokkan. Kalau sesiapa yang dah jumpa boleh kongsikanlah. Muka surat berapa terkandung ataupun ada ayat tersebut. Surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. 110 Ustaz. 110. Okey, muka surat 110 semua tuan sekalian muka surat 110.
Okey, ayat 15 hingga 16 betul muka surat 110. Okey. Tuan-puan sekalian, apakah ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Okay, terjemahan dua ayat ni adalah sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang memberikan penerangan. Dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang yang menuruti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang itu daripada gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Maka tuan-puan sekalian, basically kita akan bincang dua ayat ni saja tuan-puan sekalian. 1 jam setengah ni. Terima kasih pada Puan Syahira Faiz yang telah pastekan ayat tu dekat ruangan komen. Jadi boleh tengok juga dekat situ tuan-puan sekalian. Maka tuan-puan sekalian, ayat ini saya percaya kita mungkin dah baca dah, mungkin adik kita yang membaca mengikut juzuk setiap hari. Maka ini dah lalu dah lah tuan-puan sekalian, surah Al-Maidah ni kan. Surah Al-Maidah ni kita dah lalu dah lah. Dan tuan-puan sekalian, saya juga percaya mungkin dah banyak asatizah yang telah mengupas ayat ini dengan lebih lanjut dan lebih mendalam. Cuma saya bawa dalam bentuk yang lebih tematik lah tuan-puan sekalian pada hari ini. Macam mana ayat ini tuan-puan sekalian memberikan kita kefahaman tentang bagaimana kaedah untuk bersahabat dengan Al-Quran. Mungkin dah banyak dah ustaz kupas tentang ayat ni. Tetapi saya nak bawa dalam bentuk yang lebih tematik sikit tentang bagaimana ayat ini memberikan kita kefahaman untuk bersahabat dengan Al-Quran. Baik, tuan-puan sekalian, secara asasnya ayat yang kita baca tadi ataupun yang telah saya bacakan terjemahan tadi tuan-puan sekalian bercerita tentang bagaimana Al-Quran itu disebut oleh Allah sifatnya nurun, kan? Nurun. So Allah bagi tahu Al-Quran sifatnya adalah cahaya. So Allah dah bagi tahu dah, qad ja'akum minallahi nurun. Allah telah datangkan kepada kita cahaya. Nurun wa kitabun mubin. Cahaya daripada Allah. So Allah bagi tahu minallahi nurun. Dia tuan-puan sekalian, dia beza tahu kalau nurun minallah dengan minallahi nurun. Apa beza dia tuan-puan sekalian? Kalau nurun minallah bermaksud cahaya dari Allah. Kan, cahaya dari Allah. Tapi kalau minallahi nurun, dari Allah cahaya. Apa beza tuan-puan sekalian kalau kita baca kedua-dua kalimat ini? Cahaya dari Allah dengan dari Allah cahaya. Apa beza dia? Beza dia tuan-puan sekalian adalah kalau cahaya daripada Allah, nurun minallah, highlight utama dia adalah cerita pasal cahaya tu. Highlight utama dia. So Allah nak bagi tahu pasal cahaya tu yang lebih utama. So kalau nurun minallah, cahaya tu adalah yang menjadi highlight ataupun dia punya fokus. Fokus utama pada ayat ni. Tapi bila Allah menyebut minallahi nurun, daripada Allah cahaya, maksudnya yang Allah nak highlightkan adalah minallah tu. Minallah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Bila sebut cahaya tuan-puan sekalian, cahaya ni boleh datang daripada banyak perkara. Boleh datang daripada banyak hal. Bila sebut tentang cahaya. Cahaya lampu tuan-puan sekalian pun cahaya juga tak? Kan? Kita buka lampu tuan-puan sekalian pun datang juga cahaya. Kita keluar rumah tuan-puan sekalian saat ini, kita tengok dekat luar rumah tu ada cahaya matahari. Pun cahaya juga. Tapi apakah maksud cahaya yang Allah nak maksudkan dalam ayat ke-15 ni? Allah kata, sekarang ini kau tak boleh nak fokus kepada cahaya lain sebab cahaya yang lebih spesifik dimaksudkan dalam ayat ini adalah daripada Allah itu cahaya. So Allah nak bagi tahu cahaya ni jadi lebih spesifik sebab dia bukan cahaya seperti cahaya yang kamu faham pada hari ini. Tapi daripada Allah cahaya, maksudnya cahaya ini adalah cahaya yang sangat-sangat istimewa. Cahaya yang sangat-sangat istimewa sebab datang daripada Allah. Dan tuan-puan sekalian, saya pernah kongsikan juga sebelum ini, apabila sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuatu itu automatik akan menjadi mulia dan sangat diberkati. Bila sesuatu itu datang daripada Allah, perkara tersebut akan automatik menjadi mulia dan sangat-sangat diberkati. Saya pernah kongsi tak tuan-puan sekalian sebelum ni? Contohlah tuan-puan sekalian, unta. Bila sebut tentang unta tuan-puan sekalian, banyak je unta tuan-puan sekalian pada hari ni. Contoh pada zaman Nabi Saleh kan, banyak je unta pada zaman tu. Bukan tak pernah wujud pun unta pada zaman Nabi Saleh tuan-puan sekalian. Tapi kenapa unta daripada unta Nabi Saleh tu sangat-sangat mulia dan sangat-sangat istimewa? Kenapa?
Sebab Allah sebutkan unta Nabi Saleh tu dalam sebutan naqatullah. Allah tak kata naqah saja, sebab kalau naqah saja maksudnya unta. Banyak dah unta kat sekeliling pada waktu itu. Tapi sebab istimewanya unta Nabi Saleh ni sebab Allah sebutkan dan Allah sandingkan naqah tu dengan Allah. Naqatullah. Jadi mulia benda tu disebabkan disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naqatullah. Boleh faham tak? Jadi sama juga tuan-puan sekalian, utusan. Utusan tuan-puan sekalian rasul, ramai je tuan-puan sekalian rasul-rasul yang mulia. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu istimewa? Sebab sebutannya adalah Rasulullah. Nampak tak? So Allah tempelkan nama Allah pada Rasul. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mulia. Tetapi apakah kelebihan Nabi Muhammad SAW? Sebab dia adalah Rasulullah. So ada tempelan Allah pada perkataan Rasul tu. Maka lebih mulia daripada Rasul-Rasul yang lain. Boleh faham tak? Okay. Samalah juga tuan-puan sekalian, cahaya banyak. Matahari pun cahaya, lampu pun cahaya. Tapi sebab Allah mensandingkan dan Allah pula mendahulukan Allah pada kalimah cahaya ni, minallahi nurun, maksudnya cahaya ni jadi tersangat istimewa sebab cahaya ini datang daripada Allah. Tak ada yang lain. So Allah nak bagi tahu mungkin cahaya boleh datang daripada benda-benda lain, tapi bila Allah menyebutkan minallah terlebih dahulu, bukan nur terlebih dahulu, minallah terlebih dahulu, maksudnya cahaya ni tak akan dapat didapati daripada yang lain, hanya daripada Allah je cahaya ni boleh datang. Maka tuan-puan sekalian, bila kita sembang tentang cahaya 15 ni tuan-puan sekalian, kita tak boleh nak samakan dengan cahaya lain. Dia adalah uncomparable punya light. Dia adalah uncomparable punya nur. Ini adalah satu benda yang tidak boleh dibandingkan dengan apa sekalipun. Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan Allah sebutkan juga bukan sekadar nur saja Allah datangkan, wa kitabum mubin. Allah kata di samping nur tu datang daripada Allah, hanya daripada Allah, wa kitabum mubin, dan kitab yang memberikan penerangan yang sangat-sangat jelas. Maksudnya ada dua tuan-puan sekalian dalam ayat ni. Satu Allah sebut cahaya, dan kedua Allah sebut wa kitabum mubin. Bukankah tuan-puan sekalian nur yang disebutkan dalam ayat ni ada juga yang berkefahaman nur tu bukan merujuk kepada Al-Quran, Ustaz? Tak. Dia sebut nur, kita kata Quran tu nur, Ustaz. Patutnya kalau dah sebut nur kat situ, dah tak perlu dah wa kitabum mubin dekat situ. Betul tak? Sebab dia macam ada dua sebutan dekat sini. Nur pun ada, kitabum mubin pun ada. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak kata kitabum mubin itu adalah nur, tuan-puan sekalian, Allah boleh je sebut qad ja'akum minallahi nurun wa huwa kitabum mubin. Kalau kata yang nur tu adalah maksudnya adalah Al-Quran, kitabum mubin itu, maka Allah Allah tak perlu letak wa dekat situ. Maka Allah perlu letak wa huwa. Dan dialah dan cahaya itu adalah kitabum mubin. Nampak tak? So Allah boleh je terus bagi tahu satu equation, nur itu merujuk kepada kitabum mubin. Tapi kenapa Allah letakkan wa kat situ, bukan wa huwa? Wa maksudnya cahaya dan kitab yang jelas. Maksudnya dua benda yang berbeza, betul tak betul? Sebab kalau tuan-puan sekalian bila ada wa dekat situ, dia merujuk kepada dua benda yang berbeza. Jadi tuan-puan sekalian, kitabum mubin kita tak perlu tanya dah, sebab kita dah jelas dah tengok dekat situ, kitab itu merujuk kepada kitab, mubin yang jelas, maksudnya merujuk kepada Al-Quran. Tapi sekarang ni nur, tuan-puan sekalian. Nur tu merujuk kepada apa? Tadi macam confident sangat dah, kita rasa macam nur tu Quran dah, tapi bila tanya balik, betul lah, dia terpisah. Dia memisahkan dua benda. Kan ada ataf, betul kata Kak Liza. Dia ada ataf kat situ, ada pemisahan dekat situ. Kan? Jadi apakah nur kat situ? Cahaya apa yang special datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Maka tuan-puan sekalian, Allah terlebih dahulu sebelum menyebut tentang Al-Quran Kitabun Mubin, Allah sebut nur. Nur tu untuk makluman tuan-puan sekalian merujuk kepada hidayah. Yes, tu dah ada yang dapat jawapan dah tu. Anis Harsina. Kan? Nur itu merujuk kepada hidayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah kata akan datang kepada kita ni tuan-puan sekalian daripada Allah nurun, iaitu hidayah. Wa kitabun mubin, dan kitab Al-Quran yang jelas lagi nyata. Jadi tuan-puan sekalian ada dua perspektif kat sini. Ada petunjuk, ada Quran. Jadi Allah sebut apa dulu? Quran dulu ke petunjuk dulu tuan-puan sekalian? Allah sebut petunjuk dulu. Allah sebut petunjuk dulu. Jadi apa maksudnya tuan-puan sekalian? Sebab ada sahaja tuan-puan sekalian orang yang mendapat hidayah bukan dengan jalan Al-Quran. Betul tak betul?
Ada orang yang mendapat hidayah mungkin barangkali dengan perkara-perkara yang lain. Mungkin kesedaran yang Allah munculkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, tapi bukan dengan Al-Quran. Tapi Allah kata, sumber yang paling agung untuk mendapatkan petunjuk, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Betul tak? Sebab tu Allah kata, yang utama dalam kehidupan kita ni tuan-puan sekalian adalah untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah. Itu yang paling utama. Tapi sumber untuk mendapatkan petunjuk, itu tuan-puan sekalian adalah Al-Quranul Karim. Boleh faham tak? Jadi bukanlah kata benda ini terpisah, tidaklah terpisah. Tapi Allah nak bagi tahu ada saja manusia yang dapat petunjuk bukan daripada Al-Quran. Tapi itulah tujuan utama manusia hidup kat muka bumi. Sebab itulah bila kita tadabbur kisah Nabi Adam AS, waktu Nabi Adam AS nak turun kat muka bumi ni tuan-puan sekalian, Allah tak kata Allah nak bagikan Nabi Adam AS ni kitab. Betul tak betul? Tapi Allah kata, ya Allah janji dekat Nabi Adam AS, untuk kamu survive kat dunia ni, aku akan bagikan kamu petunjuk. Nampak tak nampak? Sebab kalaulah Quran tu petunjuk tu Quran semata-mata tuan-puan sekalian, maka Allah tak perlu nak letakkan pemisahan di antara nur dengan Kitabul Mubin. Tapi sebab Allah nak bagi tahu ada je petunjuk boleh datang dari selain daripada Quran, maka Allah bagi tahu nur satu bahagian wa Kitabul Mubin satu bahagian. Tapi Kitabul Mubin itu adalah antara sumber yang paling agung untuk kita mendapatkan petunjuk. Jelas tak tuan-puan sekalian? Jangan pula kata hari ni statement saya kata, oh Ustaz Syamil kata Quran dengan hidayah terpisah. Tak, sama. Cuma dia terpisah dari sudut ada orang yang dapat petunjuk bukan daripada Quran. Kita kena admit benda tu. Betul tak? Contoh kan tuan-puan sekalian, kita tengok drama-drama TV. Ni contoh je drama TV kan. Ada je drama TV tuan-puan sekalian, tiba-tiba ada orang tu berubah ke arah kebaikan disebabkan apa? Dia termimpi malam tadi contoh. Kan? Dia koma 2-3 bulan tuan-puan sekalian, dia bangun daripada koma 2-3 bulan pun insaf lepas tu. Macam tak mana biasa tengok tak? Drama TV3 tuan-puan sekalian tak? Lepas duduk koma 2-3 bulan, sakit 2-3 bulan tuan-puan sekalian, puak dia sedar, dia bangun dia sedar. Kan? Tak ada pula dia koma 2-3 bulan tuan-puan sekalian dia baca Quran. Tak. Nak kata yang tuan-puan sekalian ada je semua petunjuk yang datang selain daripada Al-Quranul Karim. Macam Nabi Adam lah. Nabi Adam tak dapat Quran pun tuan-puan sekalian, tapi Allah janji pada Nabi Adam, wa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau aku bagi petunjuk kat kamu wahai Adam alaihi salam, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ikut petunjuk tu Nabi Adam AS. Nampak tak? So Allah tak kata bagi Quran, kau kena ikut. Tak, Allah kata bagi petunjuk. Sebab ada saja benda lain selain Quran yang boleh dikonsider sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan, okey, kalau tadi kita fokus pada perbezaan, sekarang kita nak fokus pada persamaan. Persamaannya dekat mana tuan-puan sekalian? Satu, Allah sebut petunjuk dalam sebutan nur, cahaya. Betul? Dan Allah sebut Quran dalam sebutan Kitabul Mubin. Iaitulah kitab yang jelas lagi nyata. Maka apakah persamaan dia tuan-puan sekalian? Persamaannya adalah kedua-dua itu menerangkan. Betul tak betul? Bila ada cahaya, benda tu jadi terang. Betul? Tak? Dan Allah pun sebut Kitabul Mubin. Satu kitab yang jelas. So bila benda itu jelas, maksudnya benda itu terang. Kan? Jadi persamaan pada nur dengan kitab ni tuan-puan sekalian, tadi kita fokus pada perbezaan. Persamaan yang kita boleh nampak dalam ayat ni saja tuan-puan sekalian, kedua-duanya macam seolah-olah merujuk kepada satu benda yang sama. Iaitulah kedua-duanya adalah benda yang terang. Cahaya itu terang, Kitabul Mubin juga adalah sesuatu yang terang. Sebab dia jelas, tuan-puan sekalian. Jadi Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, petunjuk yang akan datang kat kita, dan apa yang kita akan baca daripada Al-Quran tuan-puan sekalian adalah bukan sesuatu benda yang gelap, bukanlah satu benda yang tak nampak, tapi ianya adalah satu benda yang terang benderang dan jelas lagi nyata. So kalau ada orang baca Quran, dia dakwa tuan-puan sekalian katanya makin keliru ataupun makin celaru, maka itu bukan sifat Quran. Sebab sifat Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan terang dan menjelaskan kekeliruan masyarakat ataupun kekeliruan pembaca. So kalau benda itu mengelirukan, pastinya ianya bukan datang daripada Al-Quranul Karim. Itu adalah benda yang kita kena beriman. Sebab Allah yang sebut tuan-puan sekalian, dan Allah sebut ayat ini dalam bentuk yang penegasan qad kat depan tu. Qad ja'akum. So ada qad dekat depan itu. Qad itu adalah harfut taukid ataupun huruf-huruf taukid, penegasan. So Allah tegaskan betul-betul tuan-puan sekalian, nur dan Kitabul Mubin ini dia punya idea adalah benda yang jelas. So tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan kepadanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, baik. So bila kita tahu ada cahaya, iaitu petunjuk tuan-puan sekalian, dan ada Al-Quran tuan-puan sekalian, soalan pertama yang saya nak tanya tuan-puan sekalian, adakah hidup kita pada hari ini
betul-betul menuju kepada dua perkara ini. Sebab bila kita tengok tuan-puan sekalian Quran pada hari ini, bila kita baca, betul lah kita dapat petunjuk. Tetapi perkara yang paling besar yang akan menyebabkan kita rasa nak lagi dan lagi faham Al-Quran pada hari ini tuan-puan sekalian adalah bila kita bangun tidur, apa keutamaan kita cari dalam satu hari? Faham tak? Ada orang bila bangun tidur, keutamaan dia bangun pagi adalah dia nak cari rezeki dan cari duit. Betul? Ada orang dia bangun tidur tuan-puan sekalian, bangun pagi hari tuan-puan sekalian, nombor satu yang dia buat adalah dia nak apa? Nak kerja, nak pergi kerja. Nak apa lagi tuan-puan sekalian? Nak jumpa kawan-kawan. So ada macam-macam tujuan dan objektif kehidupan dalam satu hari. Tapi bila Allah sebut tentang dua perkara ini, petunjuk dan kitabun mubin, iaitulah cahaya dan kitab yang jelas, maka Allah nak tanya kepada kita sebenarnya satu soalan, iaitu ada tak kita bangun pagi setiap hari tuan-puan sekalian yang betul-betul kita usahakan dan betul-betul kita rasa teruja nak buat adalah mencari petunjuk-petunjuk daripada Allah yang belum kita temu. Ada tak kita bangun pagi kita rasa keterujaan sebegitu, keterujaan untuk mencari petunjuk-petunjuk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada ke tak ada? Sebab Allah bagi tahu benda tu jelas, tapi kenapa kamu tak pergi cari? Itu soalan dia. Kadang-kadang tuan-puan sekalian melibatkan harta benda ni tuan-puan sekalian, benda tu masih lagi sama, betul tak betul? Bab rezeki adalah benda yang masih lagi sama. Kita tak pasti pun, contoh tuan-puan sekalian, kerja sebulan kita tak ada jaminan pun, walaupun dalam surat tertulis kalau kamu kerja 20 hari sebulan, kamu akan dibayar gaji sekian. Tapi duk mai tuan-puan sekalian, tiba-tiba bos tu dia buat kepala. Tiba-tiba dia kata, buah rasa macam tak nak bagi gaji lah bulan ni. Nampak tak? Walaupun dalam surat tertera kepastian kerja 20 hari sebulan dapat gaji sekian. Tapi kalau tiba-tiba syarikat buat hal, tak ke tuan-puan sekalian boleh berlaku benda yang tidak diingini tu. Samalah tuan-puan sekalian PKP baru ni. Ini bukti tuan-puan sekalian. Janji manusia ataupun benda yang ada hitam putih sekalipun dekat dunia, tidak akan ada jaminan ianya adalah benda yang kekal. Tengok PKP baru ni tuan-puan sekalian. Sebelum PKP, orang ditawarkan pos permanent post. Tahu tak permanent post? Jawatan tetap untuk satu kerja. Tapi PKP baru ni tuan-puan sekalian berapa ramai kena buat kerja? So patutnya bila ada jawatan tetap tuan-puan sekalian, maksudnya apa? Tetaplah kerja. Sampailah pencen. Tapi kenapa ada orang kena buang kerja? Sebab tak ada satu janji yang jelas. Sebab benda ni semua bila melibatkan rezeki, kerja, urusan dunia tuan-puan sekalian, kebanyakannya sama. Tapi Allah tarik perhatian kita, ada benda hak jelas setiap hari kamu akan nampak. Iaitulah hidup kamu akan sentiasa nak cari petunjuk dan nak cari cahaya daripada Allah. Itu jelas. Tapi kenapa tiap-tiap pagi ada orang bangun tidur tuan-puan sekalian tak pergi mencari benda yang jelas begitu? Kenapa dia orang duk sibuk menghabiskan masa dengan benda yang sama? Sedangkan ada benda yang jelas mereka tak habiskan masa pun untuk perkara tersebut. Sebab itulah kita sedihkan hari ni kan, Kak Liza, Kak Syida dan semua yang ada kat sini pada hari ni. Kita sangat sedih bila mana apa tahu? Bila dia mengalami sedikit kesusahan belajar Quran sikit je tuan-puan sekalian, dia kata malah belajar. Faham tak faham? Sebab kita rasa adil ke kita tuan-puan sekalian bila bab Quran je kita berkira sangat. Kita rasa macam contoh kan tuan-puan sekalian tak? Ustaz bulan puasa ni kuliah sejam je lah, tak payahlah sejam setengah kan. Letih-letih ni ustaz puasa. Nak lebihkan masa Quran sikit kira tuan-puan sekalian. Tapi tuan-puan sekalian, ni contoh ni saya tengok sahabat-sahabat saya yang kaki futsal. Kalau futsal tuan-puan sekalian, kalau kita bayar dengan satu harga, contoh kan, satu kod futsal 1 jam RM40, contoh. 2 jam tuan-puan sekalian RM80 tuan-puan sekalian. Mahal tak mahal? Mahal. Kan 1 jam RM40, 2 jam RM80 tuan-puan sekalian. Tapi pemain-pemain futsal yang duk bayar RM80 tuan-puan sekalian akan gembira tiba-tiba kalau kata owner tempat futsal tu bagi tahu, okey kita tambahkan lagi masa. Kamu bayar RM80 untuk 2 jam tapi kamu main 2 jam setengah. Happy tak happy? Oh happy. Kalau bab main tuan-puan sekalian dengan bab bersukaria tuan-puan sekalian tak apa, tambah masa pun tak apa. Kan? Tambah masa pun tak apa. Tapi bila sebut bab Quran tuan-puan sekalian, tak boleh lah ustaz, sejam cukup lah ustaz, sejam cukup lah. Sejam setengah tu lama sangat. Tak. Tu kita berkira bab Quran. Sebab itulah Allah suruh kita tengok ayat ni. Allah kata Quran tu, petunjuk tu benda hak terang. Tapi kita tak berhabis masa untuk benda yang jelas. Kita suka banyak berhabis masa untuk benda-benda yang sama-sama. Nampak tak? Yang berkesudahan, bila kita banyak habiskan masa dengan benda-benda yang sama-sama ni tuan-puan sekalian, berkesudahan dengan duka cita dan sedih. Dan yang lagi teruk tuan-puan sekalian adalah manusia tu bila dia dapat benda-benda yang menduka citakan, boleh pula disalahkan Allah pada waktu itu.
Sedangkan Allah suruh manusia ni fokus pada benda hak terang ni. Hidup kamu pagi-pagi hari bila bangun tidur, tuan-puan sekalian, kita semua, apa benda yang kita kena teruja untuk buat adalah kita kena teruja untuk nak cari petunjuk-petunjuk Allah lagi pada hari ini. Semalam dapat petunjuk daripada Allah, hari ini saya kena cari lagi petunjuk Allah. Yang tak kira dah, bermacam-macam cara Allah boleh bagikan nur kepada kita, dan salah satunya adalah dengan kita mencari petunjuk daripada Al-Quran. Kitabun Mubin. So itu benda pertama saya nak kongsikan pada ayat ke-15 ini, tuan-puan sekalian. Dan kalau tuan-puan sekalian tengok pada ayat 16, tuan-puan sekalian, Allah ada sebut tentang dua perkataan jalan dalam satu ayat yang sama. Ayat 16, kalau tuan-puan sekalian tengok, ada dua perkataan yang maksudnya jalan, tapi Allah gunakan dalam dua perkataan yang berbeza. Maksudnya jalan je, perkataan jalan, tetapi dalam dua perkataan yang berbeza. Pertama, Allah sebut perkataan subul. Kan, subul. Subul itu bermaksud jalan. Kan, subul datang perkataan sabil. Sabil itu maksudnya jalan. Sebab tu kita pernah dengar fi sabilillah. Kan? Fi sabilillah ni maksudnya di jalan Allah, atas jalan Allah Subhanahu wa taala. So jamak bagi sabil adalah subul. Subul tu adalah plural bagi perkataan sabil, tuan-puan sekalian, jamak dia. So subul. So itu perkataan pertama. Jalan sebutannya subul. Tapi dalam satu ayat yang sama juga, tuan-puan sekalian, Allah sebut lagi perkataan jalan yang kedua, iaitu pada penghujung ayat 16 tu sirat. Jumpa tak perkataan sirat? Kan, sirat. Sirat pun maksudnya jalan. Jadi tuan-puan sekalian, yang menyebabkan kita jadi terfikir, ini antara kaedah bersahabat dengan Quran. Iaitulah tuan-puan sekalian, kita menimbulkan persoalan-persoalan menarik terhadap ayat yang kita baca. Contoh, bila kita baca ayat ni, kita jumpa dah subulas salam, jalan yang selamat. Kita jumpa juga jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. So kenapa sebutan jalan ada sampai dua dalam satu ayat? So adakah sama ataupun yang berbeza dia punya makna? So kita nak bincang benda tu. Ini antara benda yang bagus. Kita buat satu aktiviti, kita bertanya soalan-soalan yang berkualiti dan menarik untuk kita menambahkan rasa attachment dengan ayat tu. Tahu tak attachment? Kita rasa macam terikat dengan ayat tu. Rasa macam selagi tak faham, selagi tu tak nak lepaskan ayat ni. Kita tidak, tuan-puan sekalian, baca Quran, tadarus, lagi cepat alih ayat, lagi kita suka. Kan? Kadang-kadang kan tadarus kat surah, tuan-puan sekalian, kan? Kadang-kadang ada yang jenis duk check kita punya bacaan tu, tajuk betul tak betul. Kan? Hak paling kita suka kalau tak ada orang tegur langsung pada ayat tu. Betul tak? Tapi kalau kena tegur lama, tuan-puan sekalian, hak ni kena perbetulkan, panjang tak cukup 2 rakaat, kena panjangkan lagi, kena ulang balik, kan? Tapi kita ni seronoklah kalau tak ada orang tegur, kita boleh beralih pada ayat seterusnya. Tapi tak, kalau orang yang mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagi dia, keterujaan dia adalah aku tak akan lepaskan ayat ni selagi aku tak faham ayat ni. Aku tak akan beralih ke ayat seterusnya kalau selagi mana aku tak faham ayat ni. Dia akan memberikan perhatian, renungan, dia akan buka kitab itu, kitab ini untuk memberikan kepuasan kepada kefahaman. Baik, salah satu tips untuk kita bersahabat, kita menimbulkan persoalan-persoalan menarik untuk ada attachment dengan ayat ni. So persoalan yang saya dah munculkan tadi adalah kenapa, tuan-puan sekalian, ada dua perkataan jalan, subul dengan sirat. Dan yang menarik juga, kali pertama Allah sebut perkataan jalan, Allah sebut dalam sebutan jamak, iaitu subul. Iaitu dia plural. Jalan-jalan. Bukan jalan je. Kalau jalan tu singular. So jalan-jalan. Kenapa plural untuk subul? Tapi untuk sirat Allah sebut dalam sebutan singular. So satu plural, satu singular. So kenapa? So soalannya kenapa Allah guna satu singular, satu plural, satu singular? Baik, tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Kerja saya, tuan-puan sekalian, ni soalan untuk umum. Saya nak tanya tuan-puan sekalian. Kerja saya, iaitu pekerjaan saya dengan pekerjaan tuan-puan sekalian, sama tak sama? Sama tak sama? Pekerjaan saya dengan pekerjaan tuan-puan sekalian, sama tak sama? Cek komen sikit. Ustaz. Sama ke tak sama? Tak sama, Ustaz. Tak sama kan? Ya. So ada dekat sini yang suri rumah, ada yang kat sini adalah cikgu, kan? Betul tak? So kita ada pekerjaan yang berbeza-beza. Dan tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kehidupan saya dengan kehidupan tuan-puan sekalian sama ke tak sama? Tadi saya tanya tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Sama ke tak sama? Tak sama kan? Sebab saya ada isteri saya, tuan-puan sekalian tak kongsi isteri dengan saya. Betul tak? Kan? So saya ada isteri saya sendiri. Saya ada anak saya sendiri. Kan tuan-puan sekalian, kita tak berkongsi anak yang sama. So kita ada kehidupan yang tersendiri. Kita ada alam yang tersendiri. Jadi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu dalam setiap jalan kehidupan yang kita lalui, dalam setiap pekerjaan yang kita buat dekat muka bumi, tuan-puan sekalian, dia ada banyak kan? Dia ada pelbagai kan? Maka tuan-puan sekalian, kepelbagaian jalan itu dirakamkan oleh Allah dalam sebutan subul. Subul.
So Allah nak bagi tahu kenapa Allah sebutkan sebutan dan sebutan plural, sebab jalan kehidupan manusia dan apa yang mereka kerjakan dekat muka bumi tuan-puan sekalian ada bermacam-macam benda. Dalam satu masa tuan-puan sekalian, kita mungkin akan ada tindakan yang berbeza-beza. Macam sekarang tuan-puan sekalian, saya tengah bercakap, tuan-puan sekalian tengah menulis. Nampak tak? So dalam satu masa, kita akan ada banyak jalan pekerjaan yang berbeza-beza walaupun dalam satu masa yang sama. Ada orang dalam kelas dia fokus tuan-puan sekalian, ada orang dalam kelas tuan-puan sekalian suka menulis tuan-puan sekalian. Macam-macam cara. Macam-macam ragam tuan-puan sekalian. Macam-macam kerja yang manusia akan buat. Cuma di sebalik semua pekerjaan yang pelbagai itu tuan-puan sekalian, Allah kata apakah persamaan dia? Berbeza dari sudut apa yang mereka buat. Tapi persamaannya apa tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah semua benda yang dilakukan oleh manusia, tak ada benda yang dia nak buat tu menimbulkan ancaman ataupun kemudaratan pada diri dia. Betul tak betul? Asasnya tuan-puan sekalian. Bila sesuatu manusia itu dia buat satu benda dalam kehidupan dia tuan-puan sekalian, tak kira apa benda, contohlah main telefon ke, contohnya buka laptop ke tuan-puan sekalian, contohnya mendengar kuliah pada hari ini, tak ada orang nak buat satu benda yang boleh memberikan kemudaratan pada diri sendiri. Betul tak betul? Kan? Tak ada dia bercerita tuan-puan sekalian dalam hati dia, dia buka phone tu dia kata tolonglah meletup phone ni sekarang. Meletup sekarang. Pom kena kat tangan dia meletup. Macam meletup racun. Tak ada. So kalau dia buka phone tuan-puan sekalian, dia nakkan benda-benda yang dia rasa seronok ataupun dia rasa nak dapat manfaat daripada dia. Tak ada orang buat satu benda untuk memudaratkan diri sendiri. Tak ada. Itu asas dia. Itu kesamaan dia. Sebab itulah Allah kata, satu subul ada banyak jalan. Tapi persamaannya adalah salam. Sebab tu subulas salam. Banyak jalan tapi persamaannya adalah tujuannya adalah mereka nakkan keselamatan. Itu satu. So kita mungkin akan ada banyak kerja yang berbeza-beza. Banyak jalan kehidupan yang berbeza-beza. Tapi persamaannya adalah semua nakkan keselamatan dalam setiap perjalanan kehidupan yang mereka lalui. Itu idenya adalah keselamatan ataupun kesejahteraan. So boleh juga kita kata salam ini maksudnya adalah ketenangan ataupun ialah kesejahteraan kan maksudnya adalah ketenangan. Selamat dan sejahtera. Selamat dan tenang kita nak buat sesuatu tuan-puan sekalian. So itu nombor satu. So Allah letakkan subul tuan-puan sekalian merujuk kepada setiap jalan kehidupan kita. Sebab tu dia banyak tuan-puan sekalian. Sebab tu dia plural. Tetapi kenapa jalan kedua tu Allah sebut singular? Kenapa yang jalan sirat tu Allah sebut dalam sebutan satu je singular? Sebab kalau tadi kita fokus kepada bentuk ataupun jalan kehidupan manusia yang berbeza-beza yang banyak. Tapi bila sebut siratim mustaqim, betul tak siratim mustaqim? Okey, bila sebut siratim mustaqim, maka Allah nak sebut pula jalan kebenaran. Kalau tadi jalan kehidupan yang banyak, maka semua nak selamat. Tapi sekarang Allah tak cerita pasal jalan kehidupan. Sekarang Allah nak cerita jalan kebenaran. Dan tuan-puan sekalian, bila Allah sebut tentang jalan kebenaran, Allah bagi tahu jalan kebenaran ini cuma ada satu sahaja. Boleh faham tak? Jalan kehidupan berbeza-beza. Cuma tujuannya adalah sama, iaitu kita nak keselamatan. Tetapi Allah bagi tahu jalan kehidupan mungkin banyak, tapi jalan kebenaran itu cuma ada satu. So apakah dia punya link di antara jalan kehidupan yang banyak dengan jalan kebenaran yang satu? Link dia apa? Allah nak bagi tahu, di samping persamaan tadi adalah kita nak tuju keselamatan, tapi Allah kata, banyak pun kita punya jalan kehidupan kat muka bumi ni, takkan menjadikan alasan kepada kita untuk menuju satu jalan kebenaran. Itu kaitan dia. Tak boleh kita katakan, saya kerja doktor. Contoh, saya kerja mengajar, isteri saya kerja doktor. Kan? Lepas tu dia kata, yang ustaz-ustaz ni lah confirm dapat hidayah petunjuk banyak ke jalan kebenaran. Hak doktor tak boleh dapat. So kadang-kadang ada orang menjadikan apa yang mereka jalani dalam kehidupan sebagai alasan untuk tak tuju jalan kebenaran yang satu. Faham tak? So bila Allah letakkan satu banyak satu-satu, satu yang plural, satu singular, Allah nak bagi tahu banyak pun jalan kehidupan kita pada hari ini, dia bukan alasan untuk kita tidak menuju ke jalan kebenaran yang satu tu tuan-puan sekalian. So maksudnya apa? Kita sebagai doktor pun kita kena pergi siratul mustaqim. Kita sebagai cikgu pun kena pergi siratul mustaqim. Kita sebagai ustaz ke kena pergi siratul mustaqim. Kita sebagai suri rumah pun kena pergi siratul mustaqim. So kita mencari jalan kebenaran atas kapasiti jalan kehidupan yang kita lalui. Sebab Islam ni kan tuan-puan sekalian adalah rahmatan lil alamin dan sifatnya adalah alamiyah. Dia bukannya hudan ataupun dia adalah satu keistimewaan untuk orang-orang yang belajar agama saja. Tak. Sebab bila sebut Islam, dia adalah cara hidup untuk semua jenis pekerjaan dan jalan kehidupan.
Kan betul tak? Sebab tu dalam Islam, bab ekonomi pun ada sentuh, bab jinayat pun ada sentuh, bab perubatan pun ada sentuh, semua perspektif ada. So tidak jadi alasan kita dengan kerja kita yang pelbagai tu kita akan dapat sampai ke jalan yang pelbagai. Tak. Sepatutnya dengan variasi jalan kehidupan, kita boleh tuju kepada satu jalan yang sama, iaitu siratul mustaqim. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kita doktor ke, kita cikgu ke, apa pun pekerjaan kita tuan-puan sekalian, setiap hari ayat ke-6 suratul Fatihah, kita akan sebut benda sama aja. Betul tak? Betul tak betul? Kan ada tuan-puan sekalian, ustaz bahasa Arab tu dia sebut benda lain sikit, dia kata ihdina subulal mustaqim. Oh, dia rasa dia nak tukar sikit lah. Dia kata macam jalan pun samanya, sabil ke, subul ke, sirat ke sama, dia nak tukar sikit. Tak ada tuan-puan sekalian. Ustaz bahasa Arab ke, ustaz Quran ke, kan? Pensyarah ke, profesor ke, doktor ke, cikgu ke, suri rumah ke, tiap-tiap ayat ke-6 tu dia baca ihdinas siratal mustaqim. Tak ada tukar ayat lain tuan-puan sekalian. Tak tukar perkataan lain. Sebab itulah tuan-puan sekalian, apa pun pekerjaan kita, kita tuju pada benda yang sama. So sebab itulah tuan-puan sekalian, bangun tiap-tiap hari tuan-puan sekalian, keterujaan kita adalah untuk cari benda jelas. So apa yang kita nak cari tuan-puan sekalian? So mungkin ada orang beralasan, Ustaz, macam mana saya nak cari benda yang jelas ni? Sebab saya sibuk dengan kerja saya. Kan? Tapi Allah kata kerja kamu yang pelbagai bukan alasan. So gunakan ruang pekerjaan kamu yang tersendiri itu untuk mencari kebenaran yang satu ni. Sebab Allah kata nur. So petunjuk bukan boleh datang semata-mata daripada Quran semata-mata. Mungkin kamu boleh akan jumpa nur pada bidang perubatan. Kamu boleh jumpa nur pada bidang kejuruteraan. Kamu boleh jumpa nur dalam bidang ekonomi. Bermacam-macam tempat Allah boleh bagi petunjuk. Nur kepada manusia. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bila saya dah mulakan topik sebegini, maka tak dapat lari lah tuan-tuan sekalian. Bila saya nak cerita pasal petunjuk, cahaya tuan-tuan sekalian. Betul lah saya dah maklum tadi tuan-tuan sekalian. Jalan kehidupan yang pelbagai itu kita boleh jumpa nur. Tapi saya nak highlightkan sebab kita punya topik pun hari ini kaedah bersahabat dengan Quran. Ini baru mukadimah ya tuan-tuan sekalian. Tadi tu mukadimah je. Ini baru nak masuk ayat. Ini baru nak masuk cerita sebenar. Okay. So tadi kita dah cerita pasal ada je jalan lain yang kita boleh dapat petunjuk. Tapi sekarang sebab topik kita adalah kaedah bersahabat dengan Quran, kita nak fokus kepada Al-Quran. Macam mana Al-Quran ini, dengan kita punya cara hidup yang pelbagai, kita nak dapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa mudah, macam mana kita nak teruskan bersahabat dan mentadabbur Al-Quranul Karim. Secara praktikalnya tuan-puan sekalian, insya-Allah. Okey, baik. Ya, okey, sorry, lupa. Ya. Sebelum mulakan kan, okey, boleh Ustaz jelaskan sikit tak perbezaan antara kitabun dan Quran kan? Dia so jadi macam Kak Syida macam boleh sikit lah sebab dia benda yang sama, tapi kenapa Allah ada satu ayat tu Allah menggunakan kitabun, kitab. Dia ada ayat lain pula Allah tu gunakan perkataan Al-Quran sebagai petunjuk semua kan. Itu yang boleh Ustaz jelaskan sikit apa perbezaan kat situ. Terima kasih Kak Syida. Cantik soalan tu. Okey, baik. Kalau Allah sebut Quran, maka highlight dia ataupun dia punya falsafah di sebalik Quran tu adalah tentang pembacaan. Sebab datang dari perkataan qara'a. So tuan-puan sekalian bila sebut Quran, maksudnya adalah Allah nak highlightkan, Allah nak fokuskan tentang pembacaan. Tapi bila Allah sebut kitab, tuan-puan sekalian kena tahu kitab ni datang dari perkataan kataba. Dan kataba tu maksud dia apa? Tulis. Tulis. So bila Allah kata nurun wa kitabun mubin, so kalau kita nak terjemahkan secara literal, maksudnya dia adalah tulisan yang jelas. Tapi bukanlah maksud dalam ayat ni kitabun mubin itu maksudnya adalah tulisan. Tidak. Tapi dia merujuk kepada satu ketetapan ataupun satu peraturan. Ketetapan ataupun peraturan. Betul tak tuan-puan sekalian? Kalau peraturan, selagi mana kita sebut tu tak jadi peraturan lagi. Tapi kalau digazetkan atas satu hitam putih, maka dia jadi peraturan. Betul tak? Macam perlembagaan lah tuan-puan sekalian. Kalau sebut je perlembagaan tuan-puan sekalian tanpa ditulis dan disahkan tuan-puan sekalian, tak digazetkan, tak jadi perlembagaan. So asasnya bila sesuatu itu ditulis, idenya adalah ketetapan dan peraturan. So Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, datang kepada manusia Allah datangkan sesuatu kepada manusia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu cahaya, yang kedua adalah satu peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang jelas. So itulah fungsi kitab dalam ayat ni. So Allah nak bagi tahu setiap peraturan yang Allah gazetkan dekat dunia ni tuan-puan sekalian, semuanya jelas lagi nyata. Dan semuanya tidak ada selindung dan tidak ada, orang kata apa tuan-puan sekalian, tidak ada
Nak kata bahasa mudahnya tuan-tuan sekalian, semua peraturan Allah tu transparent. Allah kata sepatutnya mudah untuk kita nak adaptasikan dan kita nak praktiskan dalam kehidupan. Itulah maksudnya. Sebab tu ayat selepas tu cerita pasal subul, banyak jalan-jalan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Di saat ada banyak jalan-jalan yang kita lalui tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu semua tu ada peraturan tau. Kamu kerja sebagai doktor pun ada peraturan dia. Kamu kerja sebagai ni pun ada dia punya disiplin dia. Semua ada peraturan dan disiplin yang tersendiri. So dan disiplin-disiplin itu bukan tak jelas. Kata Allah semuanya jelas-jelas belaka. Boleh tak Kak Syida? So bila Allah sebut kitab tu, highlight utamanya adalah satu ketetapan dan peraturan. Sebab itulah bila Allah kata tentang hukum hakam, contoh dalam surah Hud, bila Allah sebut tentang hukum hakam tuan-tuan sekalian, Allah tak kata Quranun uhkimat, tapi Allah kata kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bila nak cerita pasal satu penghakiman, satu pengadilan dan ada hukum hakam di sebaliknya, Allah guna perkataan kitabun uhkimat. Bukan Quranun muhkimat. Tapi betul lah, kitab tu memang rujuk kepada Quran pun sebenarnya. Tetapi apa highlight dia? Apa fokus dia? Kalau nak cerita pasal pembacaan, maka Allah akan fokus pada pembacaan. Contoh macam apa? Macam surah Al-Jin. Bila mana Nabi Muhammad bacakan ayat Al-Quran kepada para jin tuan-puan sekalian, jin semua sepakat mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. So dia bukan cerita pasal dia takjub dengan ketetapan yang ada pada Quran tu. Dia takjub kepada apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada dia. Nampak tak? So Quran, dia punya fokus adalah pembacaan tu. Kitab, dia fokus kepada ketetapan dan peraturan yang ada dekat dalam kitab. So kedua-duanya sama. Cuma apakah fokusnya Allah nak bawa? Boleh tak setakat ni? So kitab, dia fokus kepada yang digazetkan. Benda yang dah ada dekat dalam kitab tu. Faham Ustaz, baru faham Ustaz. Baru dapat point kat situ. So bila kita kembali kepada root word dia, kita akan faham lah. So bila Quran, qara'a, baca. Kan? So kalau kitab, kataba, tulis. So tulis ni bukanlah maksudnya tulis dengan tulisan, tapi lebih kepada ketetapan dan peraturan. Sebab ianya adalah benda yang ditulis. Okay, benda yang ditulis. Okey, baik. So sebelum kita masuk, saya lupa nak sebut tadi. Iaitu tuan-puan sekalian, berdasarkan ayat ni, saya nak buat ringkasan sebenarnya. Berdasarkan ayat 15 dengan 16 ni, Allah SWT bagi tahu kat kita sebenarnya, dalam kita nak mencari petunjuk ni, kita akan mencapai 3 peringkat kebahagiaan. Based on ayat 15 dengan 16 ni. Sebab tadi kan tuan-puan sekalian tadi saya sebut, bangun pagi yang kita kena teruja buat, yang kita kena semangat nak buat, obses nak buat adalah nak cari petunjuk kan. Tapi kadang-kadang kita kata macam, takkan tiap-tiap hari nak cari petunjuk? Boring lah. Anda setengah-setengah kita kan, bosan lah Ustaz, benda sama tiap-tiap hari, cari petunjuk kan. Tuan-puan sekalian, selagi tak mati, selagi tu kena cari petunjuk. Selagi tak sampai syurga, selagi tu cari petunjuk tuan-puan sekalian. Sebab kita tak tahu jalan kita lalu ni betul ke salah. Sebab itulah kita perlukan petunjuk untuk nak cek jalan kita lalu ni betul ke salah. Baru kita tahu, oh kalau salah kita betul kan. Kalau betul kita minta pada Allah istiqamahkan kita, itu je. Kan? So sebenarnya sepatutnya tuan-puan sekalian, orang kena nampak aktiviti mencari petunjuk daripada Allah setiap hari ni, sepatutnya ianya adalah satu jalan yang membahagiakan. So berdasarkan ayat ni Allah kata orang yang cari petunjuk ni dia akan jumpa 3 bentuk kebahagiaan. Berdasarkan ayat ni, 3 bentuk kebahagiaan untuk orang yang mencari petunjuk. Yang pertama tuan-puan sekalian adalah orang yang cari petunjuk ni dia pasti akan jumpa jalan keselamatan dan kedamaian. Dia akan sentiasa jumpa jalan keselamatan dan kedamaian. Itu nombor 1. Tu sebuah salam tadi. Salam tu kan kesejahteraan, kedamaian, kan? Keselamatan. So kebahagiaan pertama orang yang cari petunjuk ni adalah dia akan meraih jalan kedamaian dan keselamatan. Itu nombor 1. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Orang yang cari petunjuk ni sah-sahlah jalan yang dia akan lalu. Walaupun banyak jalan yang dia lalu ni, berbeza-beza jalan kita semua tuan-puan sekalian. Hak pastinya orang yang cari petunjuk ni, jalan yang dia lalu tu selamat. Jalan yang dia lalu tu selamat. Sebab apa? Sebab dia pilih jalan tu ada asas. Dia beza ataupun sekian. Orang yang tak cari petunjuk, yang tak fokus pada petunjuk, dia main redah je jalan tu. Dia pun tak boleh nak cek jalan tu okey ke tak okey, selamat ke tak selamat. Berbanding dengan orang yang dia punya kerja cari petunjuk dan dia boleh cek jalan dia lalu tu betul ke salah, ataupun okey tak okey, ataupun selamat tak selamat. So lagi selamat orang yang cek dia punya jalan tu dengan petunjuk. Sebab itulah orang yang cari petunjuk,
pasti nombor satu akan dapat kedamaian dan keselamatan. Satu. So berdasarkan ayat 15 dengan 16 tuan-tuan sekalian, itu yang saya bukan keluarkan ayat lain, tidak. Ini daripada ayat 15 dengan 16. Satu, subulus salam. Jalan selamat, damai. Dua, tuan-puan sekalian, adalah keluar daripada kegelapan kejahilan. Yang ni tak sebut lagi tadi kan. Iaitu kan Allah sebut wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Kan? Allah kata kebahagiaan yang kedua yang akan dirasai oleh orang-orang yang mencari petunjuk ni adalah mereka akan keluar daripada kegelapan kejahilan. Itu nombor dua. Keluar daripada kegelapan kejahilan. So maksudnya apa? Kenapa keluar daripada kegelapan kejahilan tuan-puan sekalian? Mana taknya? Bila cari petunjuk tuan-puan sekalian, Allah pula sebut sifat petunjuk dalam ayat ke-15 tadi, sifatnya adalah nur. Cahaya. So cahaya sifatnya apa? Menerangkan jalan. So bila dah Allah bagi nur tuan-puan sekalian, tak ada lah zulumat pada dia. So automatik lah dia akan keluar daripada kegelapan kejahilan tu. Sebab jahil tu sifatnya gelap. Kan? Jahil tu sifatnya gelap. Maka bila dia cari petunjuk, petunjuk tu akan jadi nur kepada dia, akan terangkan. Sebab tu dia akan keluar daripada kegelapan kejahilan dia tu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan sekalian adalah meniti jalan yang lurus. Kebahagiaan ketiga adalah dia akan meniti jalan yang lurus dan tidak ada bengkang dan bengkok. Tambah sikit. Meniti jalan yang lurus dan tidak ada bengkang dan bengkok. Saya nak tanya lah tuan-puan sekalian, dulu kan, saya masih ingat lagi bila saya duduk dekat Negeri Sembilan, saya nak balik ke Kelantan setiap kali raya Aidilfitri. Kami ni adik-beradik tuan-puan sekalian, antara benda yang kami tak suka apa benda tuan-puan sekalian. Dulu masa saya sekolah rendah tadika dulu tuan-puan sekalian. Zaman sekarang dah tak risau dah. Sebab apa? Sebab ada LPT. Ada LPT tuan-puan sekalian. Jalan pun tak serabut, straight je tuan-puan sekalian nak sampai Kelantan. Tapi kalau tuan-puan sekalian jangan ingat jalan dulu tuan-puan sekalian sebelum ada LPT, lalu kat mana tuan-puan sekalian? Lalu dekat ni, Karak yang jalan lama tu. Yang kiri kanan itu trauma lah tuan-puan sekalian. Trauma bagi pihak kami adik-beradik. Hak ayah saya ni tuan-puan sekalian orang Kelantan, tuan-puan sekalian memang seronok lah nak balik kampung. Jalan bengkak-bengkok pun tak ada masalah. Tapi kita yang kat belakang ni tuan-puan sekalian, penumpang kat belakang tu, hak pening kepala tuan-puan sekalian. Memang rasa wajib kot. Kalau balik Kelantan tu mesti ada salah seorang tu confirm muntah. Confirm muntah. Tak semua seorang, paling kurang seorang akan muntah tuan-puan sekalian. Dah kiri kanan. Tambah-tambah pula tuan-puan sekalian jenis kalau jalan jam nak balik raya tuan-puan sekalian, kan antara benda kalau kita nak elakkan, kalau kita nak kurangkan sikit rasa boring jam tu, kita potong-potong kalau nampak ada peluang. Kan potong kereta depan sikit, kalau nampak ada orang tu jarak sikit kita potong kereta depan. Kalau nampak ada lori pula tuan-puan sekalian faktor slow tu nak kena potong lori. Dalam jalan kona-kona bawa laju sebab nak potong tuan-puan sekalian, lagi pening kepala. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, basicnya tak ada orang suka lalu jalan bengkak-bengkok. Betul? Tak ada orang suka lalu jalan bengkak-bengkok. So Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, orang yang cari petunjuk ni, hidup dia jalan lurus ni dia adalah satu analogi je. Iaitu jalan tu kita tak rasa susah nak lalu. Walaupun orang kata susahlah jalan ni, tapi sebab kita cari petunjuk. Dan dengan petunjuk tu dia akan membuahkan keyakinan. So bila ada keyakinan, jalan yang orang kata susah pun kita akan kata okey je, lurus je. Nampak tak? Jalan yang orang kata bengkak-bengkok pun kita kata lurus ya, tak ada apa kan? Macam ni lah tuan-puan sekalian. Kan Nabi Muhammad bila dia berdakwah, kan Allah bagi pengiktirafan dekat Nabi. Wahai Muhammad, kamu ala sirati mustaqim. Kamu sedang berada dekat sirati mustaqim. Kan Nabi sebut, Allah sebut macam tu. Kan? Allah bagi pengiktirafan kat Nabi, kamu sedang berada kat jalan yang lurus wahai Muhammad. Dan tuan-puan sekalian, orang tengok Nabi, macam mana dia boleh sabar ni, orang duk caci dia, orang duk maki dia, orang duk baling benda-benda yang tak baik dekat dia. Kan macam-macam benda Nabi duk lalu. Orang luar yang tengok Nabi ni kata, tak tahan lama orang ni. Sekejap ni. Lepas ni berhenti dah lah. Tapi tengok Nabi lalu jalan tersebut tuan-puan sekalian, kena caci, kena maki tuan-puan sekalian, Nabi tenang tak? Tenang je. Sebab apa? Di saat orang nampak jalan tu simpang siur dan bengkang-bengkok, tapi Allah dengan panduan daripada Allah, dengan petunjuk daripada Allah, jalan yang bengkang-bengkok, jalan yang nampak simpang siur tu, pada orang yang cari petunjuk, kebahagiaan ketiganya adalah dia akan rasa mudah je nak lalu jalan tu. Dia tak pernah rasa berat nak lalu jalan tu. Takkan pernah rasa berat. Contohlah tuan-puan sekalian tak? Bangun tahajud tiap hari, susah lah. Nampak tak? Bagi setengah-setengah orang kata susah, rasa macam tak boleh kita kerja ni kan. Pada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang.
Malam pula nak kena tarawih, nak tahajud tiap-tiap pagi. Ui, letih kan. Nak bangun sahur tuan-puan sekalian, tersenggut-senggut time sahur tuan-puan sekalian tak? Bangun sahur. Kan? Bangun sahur tersenggut-senggut tuan-puan sekalian sebab letih punya pasal, sebab kerja tarawih lagi tuan-puan sekalian. Tak? Tapi kenapa ada orang bagi dia tahajud tu mudah? Nampak tak? Di saat ada orang nampak macam susah, tapi kenapa ada orang semudah je nak bangun tahajud? Kenapa? Sebab orang tu, Allah telah memberikan keyakinan dalam hati dia, asbab daripada petunjuk yang dia duk cari tadi tu. Dengan petunjuk-petunjuk yang Allah bagi dekat dia tu, dia menambahkan keyakinan ke hati dia, maka orang yang yakin pada Allah, hidup dia mudah dalam melakukan ketaatan. Kan? Dalam melakukan ketaatan, hidup dia akan mudah. Itu idea dia. So inilah 3 bentuk kebahagiaan yang Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan kepada orang yang tak pernah lelah cari petunjuk. Dia akan selamat, dia akan damai, dia akan keluar daripada kejahilan, dan dia pasti akan rasa mudah je jalan ni. Jalan lurus ni tuan-puan sekalian adalah analogi je. Tapi idenya adalah jalan tu dia akan rasa mudah je untuk lalu. Dia akan tenang je untuk lalu. Itulah yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, boleh setakat ni? So itulah tuan-puan sekalian sikit sebanyak tentang ayat tu. Sekarang kita masuk. Sebab sekarang ni tuan-puan sekalian bab petunjuk kita dah clear. Sekarang kita nak fokus pada Quran. Macam mana Ustaz saya nak dapat 3 kebahagiaan ini dalam konteks saya mencari petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Kalau tadi kita sebut nur dalam konteks mencari petunjuk yang umum. Dari Quran boleh, daripada tak Quran pun boleh. Tapi sekarang kita nak spesifik. Macam mana saya nak dapat 3 kebahagiaan ini melalui mencari petunjuk daripada Al-Quran, Kitabul Mubin tu tadi. Maka tuan-puan sekalian, sebelum tu, banyak sangat sebelum tu, saya terlupa nak sebut satu topik lagi. Soalan kan, saya tak bentang pada kuliah sebelum ni. Iaitu bila topik diberikan kepada saya, kaedah bersahabat dengan Al-Quran, maka tuan-puan sekalian, betul lah tak? Kita kata, nak bersahabat memang kena bersahabat. Tapi kadang-kadang orang tak tahu kenapa penting bersahabat dengan Quran. Betul tak? Ramai orang nak tahu kaedah nak bersahabat. Tapi kenapa nak kena bersahabat? Yang tu orang tak tahu. Yang tu orang tak tahu. So tuan-puan sekalian, saya nak letakkan dalam 4 poin mudah je. So kalau kita sebelum nak bincang tentang macam mana nak bersahabat dengan Quran, sebelum tu kita kena tahu kenapa kita kena bersahabat. Apa tujuan kita bersahabat? Okay. Ada 4. Sepintas lalu saja tuan-puan sekalian. Nombor 1, kenapa kita kena bersahabat dengan Al-Quran tuan-puan sekalian adalah sebab kita nak ubat penyakit hati. Sebab kalau kita sakit fizikal tuan-puan sekalian, insya-Allah ada doktor. Tapi bab penyakit hati tuan-puan sekalian, kita tak ada doktor yang boleh tolong rawat penyakit hati. Betul? Jadi nombor 1 tujuan utama kita nak bersahabat dengan Quran tuan-puan sekalian, sebab kita tahu ada satu penyakit yang tak mampu diubat oleh mana-mana makhluk. Ada satu penyakit ni dia penting sebab kalau rosak ni rosak semua. Tuan-puan sekalian, kalau rosak fizikal kita masih lagi boleh teruskan hidup. Tapi kalau rosak yang satu ni dan manusia pula tak boleh nak ubat, hanya Allah je boleh ubat, maka itulah tujuan utama kita kena bersahabat dengan Quran. Nombor 1, sebab kita tahu ada satu penyakit ni tak boleh diubat oleh manusia, itulah penyakit hati. So Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi ubat kepada penyakit hati. Dalilnya adalah surah Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dia adalah syifa, dia adalah penawar kepada apa sahaja yang ada kat dalam dada kita. So bila sebut dalam dada tuan-puan sekalian, tak lain tak bukan bila sebut sudur dalam ayat ni, sudur tu merujuk kepada hati ya. Sudur merujuk kepada hati. Okay. So nombor 1 tujuannya adalah sebab kita nak sembuhkan penyakit hati. Sebab tak ada makhluk boleh sembuhkan, Allah je boleh sembuhkan. Dan Allah kata antidotnya daripada mana? Daripada Al-Quran. Mau'izah. Kena jadikan Al-Quran tu bersifat sebagai mau'izah. Sesuatu yang menembusi hati. Barulah dia akan jadi penyembuh. 1. Yang kedua tuan-puan sekalian, kenapa kita kena bersahabat dengan Al-Quran? Sebab dia akan menjadi aset untuk kita menambahkan ilmu. Sebab tujuan kedua, kenapa kena bersahabat dengan Quran? Sebab kita tahu hidup kat dunia ni kena ada ilmu. Bahkan hadis Nabi sebut kalau kita nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi tuan-puan sekalian, hakikatnya semua orang tahu nak buat sesuatu benda mesti kena ada knowledge, kena ada ilmu. Dan Al-Quran menjanjikan kalau siapa yang membacanya, Allah akan bagi ilmu kepada dia. Ibn Mas'ud, tuan-puan sekalian berkata, ni kata-kata Ibn Mas'ud, sekiranya kamu ingin mendapatkan ilmu, maka galilah Al-Quran ini kerana dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan kini. Ini kata Ibn Mas'ud.
Tuan-puan sekalian. Ibn Mas'ud mengatakan, kalau kamu nak ilmu, maka kata Ibn Mas'ud, galilah Al-Quran ini kerana dekat dalam Quran ada ilmu orang terdahulu dan ada ilmu orang-orang terkemudian. Ilmu dulu pun ada, ilmu sekarang pun ada. Kadang-kadang kitab-kitab yang ni tuan-puan sekalian, kitab-kitab sekarang ni, dia fokus kepada ilmu yang ada pada zaman sekarang, yang moden. Tapi Quran ni tuan-puan sekalian, ilmu sebelum ni pun ada, ilmu yang bersifat masa depan pun ada tuan-puan sekalian. Betul tak betul? Masa depan punya ilmu pun ada kan? Bukan sekarang punya bukan zaman sekarang punya ilmu je ada, ilmu masa depan pun ada. Syurga neraka tu, kan? Syurga neraka tu masa depan. Hari kiamat pun masa depan. Jadi dia ada 3 lah konteks kalau saya nak tambahkan sikit pada Ibn Mas'ud ni. Dia ada ilmu masa dulu, ada ilmu masa sekarang, dan ada ilmu masa depan. Sebab itulah ilmu Quran ni mahal. Sebab 3 ni dia tapau semua. Tuan-puan sekalian. Bukan kalau kita baca kitab sejarah tuan-puan sekalian, dia ilmu masa dulu je. Betul tak? Ilmu masa dulu je kita akan dapat dapat kitab sejarah. Kan? Kalau kita belajar sains pada ni, dia ilmu masa sekarang sebab moden. Kan? Kaedah-kaedah terkini. Tapi tuan-puan sekalian, ni Quran menawarkan ilmu masa depan juga. 3-3 ni ada. Masa dulu ada, sekarang pun ada dan masa depan pun ada. Itu yang kedua. So menambahkan ilmu. Okey, sorry, ada satu lagi. Tadi kata-kata Ibn Mas'ud yang kita boleh ambil sebagai pegangan untuk kita tambahkan reason saya nak sahabat dengan Quran sebab saya nak tambahkan ilmu. Dan kata lagi, tadi Ibn Mas'ud kata, sekarang Ibn Taymiyah mengatakan. Okay. Ibn Taymiyah mengatakan, dalam Al-Quran, terdapat ilmu yang tidak diketahui oleh orang ramai. So itu sebab kedua. Kenapa kita nak study Quran? Sebab dalam Quran ada ilmu yang tidak diketahui oleh ramai orang, tuan-puan sekalian. Setuju tak setuju? Setuju tak? Kalaulah ilmu Quran ni diketahui oleh ramai orang, tuan-puan sekalian, agak-agak ramai tak beriman pada Allah. Ramai sangat beriman pada Allah. Tapi kenapa ada orang yang tertentu saja terkesan dengan Quran? Sebab apa? Sebab dalam Quran ni ada ilmu-ilmu yang akan didapati oleh orang-orang yang kaji dia saja. Tuan-puan sekalian. Dan kebanyakan orang yang mengkaji Al-Quran, tuan-puan sekalian, bila dia jumpa ilmu tu, tuan-puan sekalian, dia rasa macam wow. Pernah tak tuan-puan sekalian? Dapat satu ilmu Quran yang baru, kita rasa macam wow. Kita rasa macam teruja, kita rasa macam takjub. Kita rasa macam seolah-olah ayat tu ataupun Quran tu baru diturunkan kepada kita hari tu. Baru first time baca Quran pada waktu tu. That kind of feelings. Kan? So ini kata Ibn Taymiyah. So betul lah nombor 2 ni menambahkan ilmu. Sebab tak ilmu masa sekarang, masa lepas, masa sekarang, masa depan. Lepas tu Ibn Taymiyah kata, Quran ni ada ilmu yang tidak diketahui oleh ramai orang. Sebab tu kita kena study Quran. So tujuan bersahabat dengan Quran adalah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang jarang-jarang digali oleh ramai manusia. Kan? Tuan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-puan sekalian, sikitlah saya nak selitkan. Sebab itulah kalau ada anak-anak tuan-puan sekalian yang berminat nak sambung pengajian dalam bidang Quran, jangan sekat. Kan? Dan jangan pula bagi satu kata-kata yang macam menampakkan low class orang yang sambung Quran ni tuan-puan sekalian. Kan? Sebab tuan-puan sekalian, stigma ni dah ada sejak zaman dulu lagi tuan-puan sekalian. Mak saya dulu tahan telinga je tuan-puan sekalian bila hantar abang saya ke sekolah tahfiz tuan-puan sekalian. Apa yang biasa dihadapi oleh ibu-ibu yang hantar anak sekolah tahfiz? Apa benda yang stigma yang akan berlaku? Anak nanti besar nak jadi apa? Betul tak? Pernah dengar tak? Besar-besar nanti nak jadi apa kan? Hafal Quran lah kan? Belajar tafsir lah. Besar nak jadi apa kan? So dilihat macam kalau budak tak perform pelajaran, kita hantar je sekolah agama. Kita hantar je anak-anak ni kita tahfiz. Seolah-olah Quran punya level ni rendah macam orang tak berpelajaran je boleh kena pergi ambil Quran. Sedangkan tuan-puan sekalian, orang yang paling pandai adalah orang yang belajar Quran ni tuan-puan sekalian. Tak? Sebab kalau kita based on Ibn Taymiyah ni, sebab dia adalah Quran ni dia akan menawarkan ilmu yang jarang diketahui oleh ramai orang tuan-puan sekalian. Jarang diketahui oleh ramai orang. So kita kena angkat orang-orang yang study Quran pada hari ni tuan-puan sekalian. Jangan kita duk kata orang yang tak ada harapan, nampak masalah akhlak sikit ataupun masalah dia study tak berapa nak cemerlang, hantar sekolah tahfiz. Kan? Saya jumpa tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat antaranya, ni junior saya dekat ni, walaupun saya sebenarnya satu umur je dengan dia. Tapi sebab dia jadi junior, sebab dia pergi ke Jordan dulu, lepas tu dia tukar kos ke bidang Quran Sunnah, baru dia balik ke Malaysia. Saya rasa tuan-puan sekalian kenal siapa ni? Nik Nur Madiha, kenal? Pernah menggegarkan Malaysia dengan keputusan berapa A dah? 21 A ke berapa dah? Dia dapat dulu. Nik Nur Madiha tu, Kelantan tu, kan? SPM dia banyak A tu, kan? Saya terkejut kenapa jalan terakhir yang dipilih adalah dia nak study Quran.
Dia masuk UIA tuan-puan sekalian, dia jadi junior saya. Tapi kita dapat boleh bezakan tuan-puan sekalian, orang yang genius ni bila ambil subjek agama macam ni, subjek Quran, subjek tafsir tuan-puan sekalian, macam mana cara fikir dia. Bagi saya tuan-puan sekalian, kalau orang tu janganlah, sebab hari ni kan bila dapat straight A tuan-puan sekalian, kita hantar medik lah, hantar engineering lah. Saya kata salah tuan-puan sekalian, nak hantar kalau dia minat pergi. Tapi kalau budak tu minat ngaji agama, bagi saya dia akan jadi value added, nilai tambah. Orang cerdik kat sini belajar agama, insya-Allah akan jadi seseorang. Dan dia punya ilmu tu akan lebih diaplikasikan dengan baik, insya-Allah. So tuan-puan sekalian, my point kat sini adalah jangan pandang rendah pada orang yang study agama. That's the point. So kemungkinan dia lebih bijak daripada orang yang study bidang-bidang kritikal pada hari ini. Sebab apa? Sebab dia ada bekal, ilmu dia tu bukan sekadar settle dekat dunia. Ilmu dia tu mengingatkan dia kepada kematian tu nanti. Bukankah Nabi kata orang yang paling bijak adalah orang yang paling mengingati mati, yang banyak mengingati mati. Boleh? Itu poin kedua. Poin ketiga tuan-puan sekalian, tujuan kita nak bersahabat dengan Quran ni adalah untuk kita beramal dengan dia. Sebab apa? Hidup kita tiap-tiap hari yang kita kena buat adalah amal. Betul-betul. Kita duduk pun amal. Kita belajar pun amal. Kita masak pun amal. Semua ni amal belaka. Kan? Cuma kita naklah amal kita ni terpandu. Tak nak amal yang ikut yang kita nak buat ataupun ikut suka hati kita nak buat. Kita nak amal-amal kita ni ada basis, ada asas. Supaya saya tak liar melakukan amal-amal pada hari. So tujuan bersahabat dengan Quran adalah supaya amal saya tu terpandu. Supaya amal saya ni terpandu. Kata Hasanul Basri tuan-puan sekalian, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tadabbur ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mengikuti arahannya dan beramal dengannya. So tadabbur Al-Quran ni kata Hasanul Basri tuan-puan sekalian, bukan dinilai dengan berapa banyak ayat dia boleh syarah. Tapi kata Hasan Al-Basri, nak tengok orang tu tadabbur ke tidak ayat Al-Quran, tengok amal dia taruh mana. Tengok amal dia taruh mana. Kalau sembang pandai, amal tak ke mana, tak jadi apa. Dia kena ditentukan dengan amal. Sebab itulah hujung bagi sebuah pembacaan Al-Quran. Bukan sekadar pandai bersyarah dekat mulut. Tapi amal tu adalah buah kepada tadabbur. Okay? So nombor 3, untuk kita beramal supaya amalan kita terpandu. Itu nombor 3. Yang keempat tuan-puan sekalian, untuk menyucikan jiwa. Yang ni jelas lah. So tujuan kita nak bersama dengan Quran supaya kita ni suci jiwa. Semua nak jiwa yang bersih, semua nak jiwa yang suci tuan-puan sekalian. Maka Al-Quran menawarkan kalau kita baca dan kita bersahabat dengan dia, dia akan sucikan jiwa kita. Saya tak nak panjangkan kupasan suci jiwa ni sebab dia dah jelas dah. Maka tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita dapat 4 matlamat kita bersahabat dengan Quran. Okay, sekarang kita nak bincang pula kaedah macam mana kita nak bersahabat dengan Al-Quran. Okay? Kaedah untuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Ada banyak pandangan tuan-puan sekalian dalam kitab ni tuan-puan sekalian, tetapi saya nak cerita terlebih dahulu pendapat Al-Imam An-Nawawi tuan-puan sekalian dalam kitabnya Al-Azkar berkaitan dengan macam mana kita nak bersahabat dengan Al-Quran. Sebab Al-Imam An-Nawawi tuan-puan sekalian dalam kitabnya Al-Azkar, dia ada satu topik khusus. Memang dia sebut tentang Al-Quran. Kalau buka Al-Azkar, memang ada satu topik khusus tentang Al-Quran tuan-puan sekalian. Okay? So apa kata Imam Nawawi tuan-puan sekalian? Apakah yang perlu dimiliki? First kali Imam Nawawi kata, apakah perkara yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang membaca Al-Quran? So dia kata ada 3 perkara yang perlu dimiliki untuk orang-orang yang nak bersahabat dengan Al-Quran. Ataupun orang-orang yang nak mentadabbur Al-Quran lah. Dia kata mentadabbur lah. Ataupun dalam bahasa Imam Nawawi dia kata, kalau orang tu nak membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, maka dia perlu ada 3 benda. Ini bahasa Imam Nawawi lah. Tapi kita terjemahkan, kita fahami, baca Quran dengan penuh perhatian itu tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada tadabbur lah. Kan? Tadabbur lah, baca Quran dengan penuh perhatian. So ada 3 benda yang mesti kena ada pada orang yang nak tadabbur Al-Quran ataupun nak bersahabat dengan Quran. Nombor 1, kata Imam Nawawi adalah orang itu kena khusyuk. Ni kata Imam Nawawi kata. Nak bersahabat dengan Quran, antara benda yang perlu dimiliki oleh pembaca Al-Quran yang nak bersahabat dengan Quran adalah nombor 1, dia kena ada khusyuk. Tahu tak khusyuk? Khusyuk ni tuan-puan sekalian, dalam konteks yang Imam Nawawi nak sampaikan, khusyuk ni maksudnya adalah konsentrasi yang tinggi. Tahu tak konsentrasi? Dia kena ada nilai concentration yang sangat tinggi, fokus yang sangat tinggi. Maksudnya apa? Bila dia baca Quran tu, fokus dia adalah baca Quran tu. Dia tak terganggu dengan fokus-fokus yang lain. Macam sekarang ni, minta maaf tuan-puan sekalian, bukan saya kata salah, tapi cuba kita ubah mindset bila kita pergi tadarus Quran dekat Masjid Surau. Sebab apa tau? Sebab hari ni
pembacaan Al-Quran yang tadarus di surau dan masjid banyak diganggu dengan apa? Banyak diganggu dengan nak cepat habis. Betul tak? Banyak diganggu dengan, kalau aku baca macam ni Kang, lepas ni lambat habis Quran, apa tak? Diganggu dengan benda lain. Sedangkan keutamaan fokus kita bila baca Quran tu adalah pada apa yang kita tuturkan. Bukan berapa banyak muka surat kita habis. Tu, sebab tu Imam Nawawi kata nombor satu yang kena ada pada orang yang nak bersahabat dengan Quran, bila dia baca Quran tu dia kena apa nombor satu? Khusyuk. Dia kena ada concentration yang sangat tinggi bila baca Quran. Orang yang concentrate ni lah tuan-puan sekalian, dia akan keluarkan persoalan-persoalan yang berkualiti untuk dia ada attachment dengan ayat tu. Berbeza dengan orang yang nak cepat habis satu ayat, cepat nak beralih ke ayat seterusnya, lagi cepat, lagi lipat, lagi cepat. Dia takkan dapat apa yang perlu dia fokuskan. So concentrate, fokus. Kalau ada benda-benda tuan-puan sekalian yang terganggu, yang mungkin boleh mengganggu kita tuan-puan sekalian, selesaikan dulu. Jangan tuan-puan sekalian ada banyak lagi tak settle, kita baca Quran. Percayalah tuan-puan sekalian, takkan concentrate kita boleh baca Quran. Sebab tu lepas ni saya akan ceritakan, antara caranya adalah kita kena sediakan satu waktu yang khusus untuk baca Quran. Jangan kita tunggu waktu lapang, sebab kadang-kadang waktu lapang boleh diculik dengan benda lain. Tapi kalau kita sediakan waktu khusus, kita tahu dah, tak ada benda lain boleh kacau sebab ini masa khusus untuk saya study Quran. Nampak tak? So lepas ni saya akan cerita pasal benda tu. Tapi nombor satu, kata Imam Nawawi kata apa? Kita kena khusyuk. Kena ada concentration yang sangat tinggi. Yang kedua kata Imam Nawawi, lepas kita dah ada khusyuk, maka yang kedua adalah kita kena memahami maknanya. Itulah nombor dua. So yang ni lah letak duduknya tadabbur. So khusyuk, baca dengan concentrate. Yang kedua adalah kita kena cuba untuk memahami maknanya, kata Imam Nawawi. So inilah perkara kedua yang perlu dimiliki. Kita kena faham. Kita kena faham makna dia. Itu nombor dua. Nombor tiga, tuan-puan sekalian, kata Imam Nawawi adalah, kalau tadi nombor satu khusyuk, nombor tiga adalah khudu'. Tahu tak khudu'? Khudu' ni bermaksud merendah diri depan kalam Allah. Khudu'. So kalau kita nak gabungkan nombor satu dengan nombor tiga, khusyuk dengan khudu' lah. Okay, cuma dekat antara satu dengan tiga tu dia letakkan nombor dua, kita kena faham, memahami maknanya tuan-puan sekalian. Cuma nombor tiga ni, kena ada rasa rendah diri. Betul tak tuan-puan sekalian, nilai persahabatan boleh hancur bila ada salah seorang sahabat ni ada elemen ego, ada sikap ego dan ada sikap tinggi diri. Betul tak betul? Sikap-sikap macam ni boleh menghancurkan sebuah persahabatan, betul? So samalah kalau kita nak bersahabat dengan Al-Quranul Karim, maka kita kena ada sikap merendah diri depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ego. Bila kita baca tuan-puan sekalian, macam mana nak menandakan ataupun nak tengok kita ni ada rasa rendah diri depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak check? Iaitu kita baca ayat-ayat Al-Quran tuan-puan sekalian dengan keyakinan bahawasanya setiap kalam Allah itu adalah benar-benar belaka. Itulah tanda paling besar kita ni rendah diri depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni sikit-sikit ragu, ya ke? Itu dah tak ada dah rendah diri. Tuan-tuan sekalian. Okay? Tanda kita merendah diri depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah bila kita baca ada satu keyakinan yang akan masuk ke hati kita tuan-tuan sekalian, iaitulah kita rasa setiap apa yang kita baca itu adalah benda yang betul dan tidak ada salah. Itulah kerendahan diri yang paling besar depan Al-Quran. Sebab itulah kata Allah dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah kata inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. So the moment kita tak ada keraguan kepada Al-Quran, Allah kata dia akan jadi apa? Hudal lil muttaqin. Dia akan jadi petunjuk. Kita nak bersahabat dengan Al-Quran ni sebab kita dapatkan petunjuk dari Al-Quran kan? So macam mana kita akan dapat petunjuk tu? Bila Allah akan perkenalkan petunjuk tu? Bila kita baca Quran, kita tak ada rasa ragu. So tak ada rasa ragu itu adalah tanda yang paling absolut untuk menggambarkan kita ni betul-betul rendah diri tak depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Di ibarat dia macam ni lah tuan-puan sekalian. Pernah dengar tak satu perintah diraja? Kan? Ataupun pengampunan diraja. Biasanya tuan-puan sekalian, bila dah ada benda sesuatu tu, contoh perintah diraja ataupun pengampunan diraja, ada tak lagi pertikaian lepas tu? Ada tak? So ini adalah perintah diraja. Macam tu, kena buat macam tu. Ada tak kata, tak boleh, saya nak buat macam ni? Tak boleh tuan-puan sekalian. So bila perintah diraja maksudnya itu adalah final. Samalah dengan pengampunan diraja. Contoh kan tuan-puan sekalian, orang tu buat salah besar. Mahkamah kata tuan-puan sekalian patutnya kena hukum dengan section sekian-sekian. Tapi sebab raja kata, aku ampunkan dia. Pengampunan diraja. Besar mana pun dosa dia tuan-puan sekalian,
Teruk mana pun jalan dia buat, patutnya kena hukum dengan sekian-sekian rupa, tapi sebab dapat pengampunan diraja. Tak ada dah pertikaian lepas tu. Tak ada kata buka kes balik, kita nak sabitkan balik kesalahan. Tak ada. Sebab dah dapat pengampunan diraja, tak ada apa dah. Dia final say. So sekarang ni tuan-puan sekalian, Al-Quran kita sedang membaca kalam diraja. Tapi kalam bukan kalam diraja, kalam maharaja tuan-puan sekalian. Kita tengah baca kalam maharaja. Patutnya bila kita tengah baca kalam maharaja, kita kena ada satu mindset, setiap kalam yang saya baca ini adalah kalam raja yang saya tak boleh pertikaikan. Tidak akan ada word kedua lepas kalam Allah. Sebaliknya kalam Allah itulah yang paling utama dan saya kena percaya pada benda yang pertama ini. Tak boleh ada kalam-kalam kedua yang lebih baik daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Tak wujud pertikaian pada setiap apa yang kita baca. Itu bermaksud kita merendah diri depan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah maksud khudu' kata Imam Nawawi. Kita tak ada ragu pada apa yang kita baca tuan-puan sekalian. Okey. So tuan-puan sekalian, okey. So tuan-puan sekalian nak kata tadi kan saya sebutkan tadi, okey, kita dah jumpa sekarang ni, kita dah belajar tentang 3 benda yang di-highlightkan oleh Imam Nawawi dan kita Al-Azkar. Sekarang tadi saya dah sebut berkaitan dengan kalau kita ustaz kalau nak baca Quran dengan nak khusyuk, kalau kita nak memahami maknanya, kita nak ada rasa merendah diri. Kadang-kadang tuan-puan sekalian tak dapat dinafikan yang membantu kita untuk melakukan 3 benda ni adalah bila mana kita ni memberikan masa khusus untuk nak baca Quran. Kan? Betul tak? Sebab kalau kita baca Quran secara tiba-tiba tuan-puan sekalian, kita pun ambil macam ikut dan je kita nak baca Quran, percayalah kita akan mudah diganggu. Sangat mudah diganggu. Setuju tak tuan sekalian? Sangat mudah diganggu. Kan? Contoh, tuan-puan sekalian. Kalau orang yang peruntukkan masa khusus untuk baca Quran tuan-puan sekalian, saya percaya phone takkan ada kat depan dia. Dia takkan letak phone kat depan dia tuan-puan sekalian. Ataupun kalau phone tu ada kat depan dia sekalipun tuan-puan sekalian, dia takkan on dia punya internet tu. Kalau internet ni ada tuan-puan sekalian tu yang WhatsApp masuk tu. Tuan-puan sekalian nampak nama kawan muncul pula tuan-puan sekalian. Tengah duk syok ada baca Quran tadi tu sebab nama kawan tu muncul. Teruji nafsu pada waktu tu. Nak terus baca Quran ke ataupun kita ni nak berhenti ataupun kita nak tengok kawan kita duk mesej apa. Jadi tuan-puan sekalian nampak tak? Orang yang peruntukkan masa khusus untuk baca Quran, dia tuan-puan sekalian dia akan ada nilai concentration yang sangat tinggi. Okey, apakah kelebihan? Apakah yang perlu kita ambil kira dalam kita katakan okey kena sediakan masa khusus untuk baca Quran. So apakah yang perlu kita ambil kira? So tuan-puan sekalian ada 4 perkara yang perlu kita ambil kira. Sebab dalam nama pun kaedah bersahabat Quran dengan Quran tuan-puan sekalian. So kita spesifik sikitlah. So apa perkara yang perlu kita ambil kira untuk kita mencapai makna menyediakan masa yang khusus untuk Al-Quran. So nombor 1, kita kena pilih waktu yang betul. Waktu yang betul. Okay. Tuan-puan sekalian, agak-agak kalau tuan-puan sekalian kita sembang tentang waktu ni, akan ada waktu yang spesifik ke untuk semua orang kata okey waktu ni kita baca Quran? Tak ada kan? Mungkin berbeza-beza kan? Sebab kalau tuan-puan sekalian mungkin dia seorang memang orang yang berkerjaya, maka waktu yang sesuai untuk dia berbeza, kan? Tapi tuan-puan sekalian, walaupun saya berpendapat bahawasanya waktu itu boleh berbeza-beza, tapi saya nak cadangkan tuan-puan sekalian, bilakah waktu yang berkualiti untuk kita wujudkan satu waktu yang khusus untuk membaca Al-Quran? Yang ni disebutkan oleh Allah sendiri dalam surah Al-Isra, tuan-puan sekalian. Dalam surah Al-Isra. Allah kata, waktu yang kalau kamu nak pilih waktu untuk ada concentration yang tinggi dengan Al-Quran, pilihlah waktu fajar. Pilihlah waktu fajar. Sebab itu dalam surah Al-Isra, Allah menyebutkan Quranul Fajar. Membaca Al-Quran pada waktu fajar. Sebab itulah waktu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang paling dekat, yang paling berkualiti untuk membaca Al-Quran. Sebab itu, tuan-puan sekalian, ada saranan ulama-ulama fiqh mencadangkan kita untuk memanjangkan bacaan pada waktu solat subuh. Kan? Solat subuh tu kalau boleh panjangkan bacaan tuan-puan sekalian. Tetapi sekarang ni kat Malaysia, kita banyak pertikaian lah. Sebab apa? Orang nak pergi kerja, nak panjang-panjang pun tak boleh. Kan? Tapi memang digalakkan tuan-puan sekalian, waktu subuh ni kita memanjangkan bacaan. Sebab apa? Waktu itu, waktu yang kita tengah kosong, tak terganggu dengan banyak benda gitu tuan-puan sekalian. Otak kita tengah fresh. Masa tu kalau kita baca tuan-puan sekalian, kita pun punya daya concentration yang sangat tinggi. Manfaat tu mudah masuk pada waktu itu tuan-puan sekalian. Okay? Sebab memang Allah sebut dalam Quran, Quranul Fajar.
Membaca Al-Quran pada waktu fajar. Disebutkan dalam surah Al-Isra. So tuan-puan sekalian, tak kira lah mungkin tuan-puan sekalian ada urusan pada waktu fajar tuan-puan sekalian tak dapat dinafikan. Saya cuma sebut apa yang Quran sebut. Kalau kita ada kemampuan, tafadhal. Kalau tak ada, carilah masa yang khusus. So point adalah, first kali nombor satu yang kita kena ambil kira adalah pilih waktu yang betul. Pilih waktu yang betul. Satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, lepas pilih waktu yang betul, kita kena pilih apa pula? Tempat yang sesuai. Janganlah tuan-puan sekalian ada waktu dah cantik dah, tapi tempat tak kena. Kan, tempat tak berapa nak kena tuan-puan sekalian. Kita duk nak dah dapat waktu sesuai, tapi tempat contoh kat kafe. Tak jadi apa tuan-puan sekalian nak tadabbur Quran kat kafe kan. Tempat kat mana? Kat shopping kompleks. Contoh kan, katanya masa ni je ada kan. Kita pun duk tadabbur, kita duk buka Quran. Bukan kata tak boleh. Cuma dia susah sikit. Dekat tempat shopping mall, dekat Bangi Central, tuan-puan sekalian, orang tengah duk beli baju raya, tuan-puan sekalian, kita nak baca Quran time tu. Terganggu tuan-puan sekalian. Dengar pula orang dah kata, masuk kedai saya, tawaran hebat, murah-murah, diskaun 70%. Memang tak jadi apa lah tuan-puan sekalian. Kan? Kita dah macam-macam lah tuan-puan sekalian. So nak kata tempat yang sesuai tu pun penting. Tempat yang sesuai. Carilah tempat-tempat yang menenangkan tuan-puan sekalian, yang tidak ada gangguan. Kan? Masjid ke, ataupun kalau kat rumah kita, kita ada satu tempat khusus yang memang kat situ je tempat kita baca Quran. Macam kalau saya tengok setengah-setengah orang tuan-puan sekalian, memang dia ada macam contoh dekat rumah tu, kalau lepas subuh je kita akan tahu dekat situ lah. Dia akan duduk dengan Quran dia, kat situ je tempat dia. Rasanya macam itulah tempat dia bertenang, tempat dia melepaskan lelah dengan Quran tuan-puan sekalian, kat situ je. Bagi dia situ tempat tenang dia. Tempat tenang dia. Macam-macam lah tuan-puan sekalian. Ada orang tu sampai tahap nak dapatkan tempat berkualiti tu, dia dekor tempat tu tuan-puan sekalian supaya nak mendatangkan mood baca. Kan? Kadang-kadang dekor tu macam mana? Dia nak ada tempat sendiri, dia akan set up library ke yang memudahkan dia untuk mencapai tafsir-tafsir tertentu kan. Set up library kan. Set up library tuan-puan sekalian, dia nak bagi, lepas tu nak bagi taklah terlalu panas, dia set up air cooler kan tuan-puan sekalian, yang pagi nak bagi dia tidak akan ada gangguan. So tempat tu dia dah set up bagi cantik. Quran corner pun kena ada ni, betul-betul tuan-puan Nasilah, kena ada Quran corner. Kena ada Quran corner. So orang duk cerita pasal dekor-dekor apa, tuan-puan sekalian, dekor apa? Dekor rumah nak raya kan. Tuan-puan sekalian cadangkan dekor Quran corner. Terbaik tuan-puan sekalian. Tak pernah buat dia orang lagi tu. Dekor Quran corner untuk kita menyahut, menyediakan satu tempat yang sesuai untuk kita memberikan concentration kepada Al-Quran. Why not? Mungkin kat sini ada yang ID, interior designer. Mana pernah lagi dalam buku ID tempat Quran corner. Jarang ada. Quran corner kena ambil kira lah, kena ada tafsir kan, kena ada library kan, supaya mudah untuk kita mencapai kitab-kitab yang tertentu. Okay, so itu nombor 2. Nombor 3 tuan-puan sekalian, kadar. Kita kena pilih kadar yang bersesuaian. Kadar tu maksudnya tempoh lah. Tempoh. Kadar. So kadar ni maksudnya tempoh, berapa lama kita nak peruntukkan. Ikut kesesuaian. Nah, kalau kita ni orang yang super busy, maka kita letakkanlah yang bersesuaian dengan kita. So kita kena letakkan berapa tempoh minima untuk saya ada. 1 jam ke, setengah jam ke. Maksudnya 1 jam, setengah jam ni tak boleh diganggu oleh apa pun. Quran je. Yang tu yang akan jadi menyebabkan kita ada masa. Kadang-kadang kita, Ustaz Syul tak ada masa nak buka. Sebab tak ada masa tu sebab kita pilih waktu-waktu yang kita free je kita nak baca. Masa pula singkat. Mata lapang kita singkat je tuan-puan sekalian. So bila masa kita singkat, tak sempat kita nak buka tafsir, nak dengar kuliah kan tuan-puan sekalian. So bila kita ada masa khusus, kita tahu dah, okey masa ni saya boleh baca, saya boleh belik tafsir, saya sempatlah dengar kuliah-kuliah kalau ada kaitan dengan apa ayat yang saya baca tadi. Nampak tak? Tu kelebihan kalau kita peruntukkan kadar ataupun tempoh yang bersesuaian. Itu nombor 3. Yang keempat tuan-puan sekalian, fasa. Yang fasa ni penting tuan-puan sekalian. Fasa ni adalah kita kena decide, pilih fasa. Bila sebut fasa tuan-puan sekalian, fasa ni dia ada banyak kategori. Ada orang yang tadabbur ni, saya sebutkan tuan-puan sekalian kat sini dia ada sebut kat sini dalam kitab ni. Okey. Tadabbur ni ada 3 jenis tuan-puan sekalian. Untuk maklumat, tadabbur ni ada 3 jenis. Tadabbur ada 3 jenis. So sebab ada orang kata, Ustaz, tadabbur ni memang kena macam ni ke, boleh cerita pasal perbezaan kalimah tu kalimah ni. Tuan-puan sekalian kena ingat tadabbur ni ada 3 peringkat, ada 3 jenis. Okey. Tadabbur yang pertama adalah tadabbur orang awam. Yang kedua adalah tadabbur para ulama. Yang ketiga adalah tadabbur pakar bidang. Spesialis lah, tadabbur spesialis. Okay. So saya ulang sekali lagi orang awam, para ulama dan pakar bidang. Jadi bila kita sebut tadi, nak kena pilih apa tadi? Kita dah kata waktu dah kena pilih, tempat pun kena pilih, kadar pun kita kena tentukan.
Yang keempat saya kata fasa. Fasa apa? Fasa ni maksudnya adalah kita nak fokus kepada mana? Tadabbur yang level ke mana? Tadabbur level orang awam ke, tadabbur para ulama ke, ataupun tadabbur untuk menjadi pakar. Sebab ketiga-tiga ni akan membawa kita kepada fasa yang berbeza. Okey, contoh. Kalau tadabbur orang awam tuan-puan sekalian, dia punya fokusnya adalah untuk apa? At least saya tahu makna apa yang saya baca. Gitu. So bila dia baca Quran tuan-puan sekalian, dia tak kosong lah. Dia tahu, oh saya sebut benda ni tadi, saya baca benda ni tadi. So dia fokus kepada, okey saya dah tahu dan saya nak cuba beramal dengan apa saya tahu. So itu adalah tadabbur orang awam. Dia lebih kepada macam mana yang dia dapat sikit-sikit pun tak apalah. Yang penting saya ada pengisian terhadap benda tu. Itu tadabbur orang awam. Kalau tadabbur para ulama tuan-puan sekalian, hak ni dia lain sikit. Tadabbur para ulama ni dia sekurang-kurangnya akan lalu 4 asas penting. Sebab tu tuan-puan sekalian, sebab itulah dalam kalau startkan simposium tadabbur tuan-puan sekalian, kami sentiasa perjelaskan tentang perkara ni. Tak semua orang dia boleh fokus kepada untuk nak buka tafsir yang pelbagai tuan-puan sekalian. Tak semua ada kemampuan tu. Jadi kalau kita nak pergi kepada nak buka tafsir pelbagai, nak kaji bahasa, dia masuk tadabbur peringkat kedua, iaitu tadabbur para ulama. Sebab tadabbur para ulama ni tuan-puan sekalian, dia ada 4 asas yang mesti dia kena tengok bila nak tadabbur Quran. Nombor 1, dia sama macam orang tahu macam orang awam tadi, mengetahui makna lafaz yang dibaca. Tu macam tadabbur orang awam lah, nombor 1. So samalah, mengetahui makna lafaz setiap perkataan yang dibaca. Tapi yang kedua ni yang menjadi beza. Yang kedua tuan-puan sekalian, para ulama ni tuan-puan sekalian, dia akan cuba apa? Mencari kesatuan tema bagi surah. Maksudnya apa? Kalau contoh dia baca suratul Baqarah. Tuan-puan sekalian, dia tahu dah suratul Baqarah cerita pasal sekian. So dia nak tengok bila dia baca ayat-ayat yang dia lalu tuan-puan sekalian, dia baca sampai 100 lebih ayat ke tuan-puan sekalian, dia cuba tengok balik. Ada tak kaitan dengan tema yang saya duk tahu tadi tentang suratul Baqarah? Contoh. So dia tidak biar kosong lah. Dia akan cuba mengenakan, dia akan cuba mengaitkan perkaitan ayat yang dia baca dengan tema utama surah. Dia ada deep thinking terhadap benda tu. Kalau dia nak lebih tinggi, dia tahu tentang apa? Kenapa nama surah ni Baqarah, sedangkan cerita pasal bukan Baqarah sangat pun, ada 1-2 tempat je. Tu nampak tak? Dia mula berfikir benda-benda yang lebih kritikal. Itu adalah yang kedua, mencari kesatuan tema. Yang ketiga, mendalami ilmu munasabah. Ini pun tadabbur para ulama. Dia menilai perkaitan di antara surah tu dengan surah ni, kan ayat tu dengan ayat ni. So tadabbur para ulama juga ataupun sekalian, dia berganjak ke arah apa? Dia tengok kaitan di antara ayat-ayat ataupun surah-surah. Mendalami ilmu munasabah. Dan yang keempat tuan-puan sekalian adalah mengenal pasti i'jaz ataupun kemukjizatan perkataan-perkataan yang digunakan. Okey? Mengenal pasti kemukjizatan perkataan-perkataan yang digunakan. Yang ni yang dia fokus kepada ilmu nahu, saraf, balaghah tuan-puan sekalian. Dia fokus kepada mufradat Quraniyah tentang ada je maksud apa perkataan lain yang maksudnya sama, tapi kenapa Allah guna perkataan ni? Nampak tak? Kenapa tak guna tu? Kenapa guna ni? Kenapa guna perkataan tu? Kenapa guna perkataan ni? Nampak tak? So itu yang keempat. Dia mengenal pasti kemukjizatan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. I'jaz lah, dia i'jaz. So inilah tadabbur para ulama. Sebab tuan-puan sekalian, kan tadi kan kita kata kita pilih waktu, tempat, kadar, yang keempat fasa. Hak fasa ni tentukan tuan-puan sekalian, kita dah capai matlamat ke belum? Sebab mestilah kita nak check, masa yang saya dah peruntukkan ni dah capai objektif ke belum? Kalau tak tetapkan fasa tuan-puan sekalian, mana mahunya kita nak check, dah capai, tak capai. So kalau kita tadabbur orang awam saja. So kita okey, dah mencapai dah misi saya, peruntukkan sejam untuk baca Quran hari ni. Sebab saya dah tahu dah makna di sebalik perkataan yang saya baca. Cukup lah. Kita pun tak stres. Kan? Kalau dia tadabbur para ulama tuan-puan sekalian, dia dah jumpa dah kaitan, dah tahu dah munasabah, dah tahu dah kesatuan tema, dah tahu dah juga perkaitan apa? I'jaz pada setiap perkataan yang Allah gunakan dalam Quran. Itu tadabbur para ulama. Tetapi, tuan-puan sekalian, tadabbur yang paling tinggi adalah tadabbur pakar bidang. Tadabbur pakar bidang. So tadabbur pakar bidang ni tuan-puan sekalian, dia mungkin lebih kepada tadabbur tematik lah. Contoh, dia ni orang ekonomi, maka dia memerlukan apa? Tadabbur yang lebih mendalam untuk melihat ada tak isu-isu ekonomi dalam Al-Quran. So nampaknya tuan-puan sekalian dia akan fokus pada isu ekonomi, dia nak pakarkan diri dalam ekonomi dalam apa yang disebut dalam Al-Quran. So benda untuk memakarkan diri, untuk jadi pakar dalam bidang ekonomi, khususnya berpandukan Al-Quran, bukan kerja satu hari tuan-puan sekalian. Betul tak? So mungkin pada waktu, kalau kata kadar yang ditetapkan tuan-puan sekalian, kalau tadi pilih waktu kan,
waktu, tempat, kadar. So mungkin kadar dia bukan sejam. Mungkin barangkali kadar yang diperlukan adalah 2 tahun, 3 tahun untuk dia pakarkan satu perkara. Sebab dia nak pakar dalam bidang tu. Ekonominya, sainsnya, kejuruteraannya tuan-puan sekalian. Ini al-tadabbur pakar bidang. Termasuklah pakar bahasa tuan-puan sekalian. Pakar bahasa dia bukan sekadar fokus kepada kenapa Allah guna perkataan ni, tak guna perkataan tu. Itu baru tadabbur para ulama. Tadabbur pakar bahasa tuan-puan sekalian, dia akan tengok dari sudut kebiasaan penggunaan perkataan. Yang ni tinggi punya level tuan-puan sekalian. Kenapa Allah guna perkataan ni sedangkan perkataan ni gharib, jarang digunakan oleh orang Arab. So kalau orang Arab dengar perkataan tu pun dia akan sentiasa tertanya-tanya, maksudnya apa? Kita hari ni tuan-puan sekalian, kita baca Quran, kita tak teris pun perkataan tu adalah perkataan yang biasa digunakan orang Arab ke tidak. Tapi terdapat dalam Al-Quran perkataan-perkataan gharib yang orang Arab sendiri kata perkataan tu memang gharib, asing. Maksudnya tak common dekat telinga dia tuan-puan sekalian. Tapi kenapa Allah guna perkataan yang uncommon sebegini? So untuk membedah kenapa guna perkataan tu adalah klasik, lama tak guna, tapi kenapa Allah guna? So dia ada falsafah yang sangat besar. Dan kerja untuk mengkaji benda tu tuan-puan sekalian, memang bukan kerja sehari lah. Mungkin makan kerja bertahun tuan-puan sekalian. Sebab tu lah tuan-puan sekalian pernah dengar kan saya kongsi tentang perkataan mata'. Kan Allah kata innamal hayatad dunya mata'ul hayatid dunya. Perkataan mata' tu kan, dunia ni adalah perhiasan ataupun kesenangan dekat dunia. Mata' ni orang kata kesenangan. Tapi menurut orang Arab klasik, ni pakar-pakar pengkaji bahasa mengatakan tuan-puan sekalian, mata' ni kalau ikutkan dalam Arab klasik, maksud mata' adalah span basuh pinggan kat dapur tu. Span tu. Kita duk terjemahkan mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup dekat dunia. Mata' tu kesenangan, perhiasan kesenangan. Tapi rupa-rupanya secara klasiknya perkataan mata' tu maksudnya span. Dan apa pula kaitan span dengan kesenangan? Obviously tuan-puan sekalian, memanglah span tu memudahkan urusan kehidupan kita. Tapi kenapa Allah sentiasa mensandingkan perkataan mata' ni dengan dunia? Mata'ul hayati dunia, mata'il hayati dunia. Kenapa mata' dunia? Kenapa? Sebab span tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kita guna sebab apa? Kita guna sebab nak ambil manfaatnya sahaja, betul tak betul? Tuan-puan sekalian, ada yang kat sini yang bercinta dengan span setiap hari. Kan? Dia ada hubungan emosi dengan span. Tak ada orang hubungan emosi dengan span tuan-puan sekalian. Dia guna span dekat dapur tuan-puan sekalian sekadar manfaatnya saja. Kan? Sebab tu kita jarang tengok tuan-puan sekalian bila span tu dah haus. Betul tak span tu dah haus? Dah tak ada daya serapan. Kita kata haus kan? Bila span tu dah haus yang dah tak boleh nak menyerap tu. Lebih kurang lah tuan-puan sekalian faham kan maksud dia kan? Bila span tu dah hilang fungsi, dah haus sebagai contoh tuan-puan sekalian, ada tak tuan-puan sekalian setiap hari nak buang span yang dah haus tu kita menangis dekat bucu tong sampah tu? Oh, minta maaf aku terpaksa buang kau. Kita jumpa lagi dekat akhirat. Tak ada tuan-puan sekalian, orang menangis depan tong sampah nak buang span je pun. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab orang guna span sekadar nak ambil manfaat. Dia tidak ada hubungan, tidak ada keterikatan hati dengan benda yang digunakan tu, dengan span yang digunakan tu. So bila Allah gunakan perkataan mata' kepada dunia, sebenarnya Allah nak suruh kita ni memandang dunia seperti kita memandang span. Tu kaitan dia. So yang nak dapat tentang poin sebegini tuan-puan sekalian, dia bukan kerja setahun 1 jam 2 jam. Dia memerlukan pengamatan, iaitu pergi kat satu tempat daerah. Sebab dikatakan tuan-puan sekalian, orang yang jumpa poin ni, dia pergi kat satu perkampungan yang masih menggunakan Arab klasik. Dia gunakan perkataan-perkataan klasik. Disebutkan oleh pakar bahasa tu, pengalaman dia adalah dia jumpa perkataan mata' tu maksudnya span. Dia duduk, tuan-puan sekalian, lelah, duduk berehat. Tiba-tiba, dia tengok ada orang tengah duduk basuh dia punya perkakas dekat satu sungai tuan-puan sekalian. Dan dia bawa seekor kambing untuk nak diberikan minum dekat sungai tu. Tapi lepas kambing tu habis minum tuan-puan sekalian, dia tengah duk asyik membilas dia punya perkakas-perkakas. Tiba-tiba dia letak span dekat sebelah tu. Lepas dia dah cuci, dia letak span dekat situ. Tiba-tiba kambing yang sudah minum air tu, dia ambil span orang tu tuan-puan sekalian, bawa lari. So pakar bahasa ni tiba-tiba dia mendengar tuan-puan sekalian, orang yang kena curi span tadi dia kata dhahaba mata'in. So bukan dia kata telah hilang kesenanganku, tapi dia kata mata'in itu merujuk kepada spanku. Telah hilang, telah dibawa pergi spanku. So tuan-puan sekalian, nak tengok peristiwa tu tuan-puan sekalian, bukan kerja buat 1 jam 2 jam. Dia kena pergi berantau, tengok tempat-tempat tertentu, tengok macam mana penggunaan mata' dekat satu-satu kawasan. So rupa-rupanya ada falsafah di sebaliknya, pandang dunia seperti span. Iaitu dunia ni kita guna sekadar manfaatnya sahaja,
Tapi bila masa Allah suruh kita lepaskan dunia, kita tak akan pernah rasa masalah. Sebab apa? Sebab kita ambil manfaat je. Tapi kalau Allah kata lepas, lepas. Macam span lah. Bila span dah haus, lepas. Kan? Dah tiba masa, lepas. Tak boleh kata dah tiba masa, nak juga pegang benda tu. Tak boleh. Sebab dunia seperti span. Ambil manfaat, bukan kita ada hubungan dan keterikatan hati dengannya. Itulah maksudnya mata'. Sebab tu tuan-tuan sekalian, yang keempat tadi tu, fasa. Tentukan fasa. So fasa ni yang menentukan berapa kadar kita nak ambil. Berapa kadar kita perlukan tuan-tuan sekalian. Tadabbur orang awam ke, tadabbur para ulama ke, tadabbur pakar bidang. Dia bergantung pada kita punya ni lah. Kita punya kemampuan kita masing-masing, insya-Allah. Boleh? So kita berhenti sampai tu sajalah tuan-puan sekalian, sebab 11.33 dah. Ada satu je topik tak sentuh lagi pun tuan-puan sekalian. Tapi yang ni pun rasa macam ada sentuh. Rasa dah habis dah topik tu. Habis dah. Habis. Betul dah habis dah. Okey. Satu topik ni kita pernah sebut dah sebelum ni. Cuma dia macam pengulangan, cuma ada penambahan sikit je. Saya rasa kalau tuan-puan sekalian tak dengar penambahan tu pun, dengan apa yang saya dah kongsikan sebelum ni pun dah cukup dah. Contoh macam apa? Ketika baca Quran nak buat apa? Baca isti'adzah. Yang tu kita dah bincang dah. Kan? So yang tu tak perlu bincang dah tuan-puan sekalian. Cuma dekat sini dia tambah dah. Kalau kita nak tambahkan lagi kefahaman tu masa baca Quran tu, cuba kita ulang satu ayat tu berulang-ulang kali. Tak dapat baca tu, kita tak faham tu, kita baca sekali lagi. Tak faham, baca sekali lagi. Ini dicadangkan jugalah. Antara cara tadabbur dalam kitab ni tuan-puan sekalian adalah, kalau kita nak dapatkan kefahaman pada ayat tu, cuba baca satu ayat tu berulang-ulang kali. Bukan kita nak meratib ayat tu, tidak. Kita baca tujuan tu untuk kita menambahkan kefahaman. Kita macam tak dapat lah poin ni, kita baca lagi sekali. Tak dapat lagi lah, baca lagi. Supaya kita dapat apa yang nak disampaikan daripada ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Saya rasa mungkin ada juga yang tertanya-tanya, Ustaz tengok kitab mana ni? Macam baguslah data, fakta cantik semua kan. Mana saya nak dapat kitab yang Ustaz duk macam duk bilik-bilik tadi tu? Berkebetulan tuan-puan sekalian, bila saya dah dapat topik kaedah bersahabat dengan Quran, saya rasa lepas ni kena tukar topik kot Kak Syida. Dah habis dah kaedah bersahabat dengan Quran. Okay. Siri tu dah habis dah. Banyak siri. Berapa siri? 3-4 siri juga kita nak habiskan untuk kaedah bersahabat ni. So tuan-puan sekalian, untuk makluman, kebetulan siri terakhir ni, saya tengok apa benda nak kongsi pada hari ni, yang tak dikupas lagi pada yang sebelum ni. Buku sahabat saya tuan-puan sekalian, Dr. Azrul dengan staf saya Atikah Razin, dia keluarkan buku ni. Aku Tanpa Cintamu ni tuan-puan sekalian. Kaedah mencari kebahagiaan melalui Al-Quran. Saya, sebab tajuk saya kaedah bersahabat. Tapi buku ni dia bagi upgrade lagi. Dia tambah lagi nilai. Bukan bersahabat. Kaedah mencari bahagia dalam Al-Quran tuan-puan sekalian. Okay. So kalau kita nak bahagia, sebab tadi kan salah satu kebahagiaan kita tuan-puan sekalian adalah kita nak berada kat dalam jalan yang lurus kan, tadi kan kita bincangkan. Sebab kita nak bahagia. Kita cari petunjuk sebab kita nak bahagia. So macam mana Al-Quran memandu kita untuk mencari bahagia? Oh, baru lancar buku ni. Betul, baru lancar tuan-puan sekalian. Yes, tak baca dah. Dah habis baca dah? Baca dah. Dia, Masya Allah. So buku yang sangat bagus, tuan-puan sekalian boleh cari buku ni dekat Shopee Tadabbur Center, boleh dapat insya-Allah. So tuan-puan sekalian boleh beli, sebab buku ni tuan-puan sekalian dia membantu kita untuk melihat kehidupan tu semuanya ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saya bagi teaser tuan-puan sekalian untuk bagi tuan-puan sekalian rasa nak cari buku ni lepas ni. Contoh kan, kita ni sentiasa dihadapkan dengan komen-komen negatif, label-label negatif daripada orang ramai. So macam mana kita nak menangkis label-label negatif tu tuan-puan sekalian? Di peringkat orang yang bagi label negatif ataupun kata-kata buruk ni, dia kena berhenti lah. Tapi orang yang kena label negatif ni, so apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berpandukan Al-Quran? Satu. Kedua, macam mana Allah suruh kita pandang tentang anak-anak? Kita nampak anak-anak ni, ramai anak ni seronok kan tuan-puan sekalian. Tapi Allah meletakkan tuan-puan sekalian, hari ni sebab kita hilang bahagia pun salah satunya pun punca daripada anak. Betul tak? Sebab anak-anak tak dengar cakap, sebab anak-anak mungkin melawan kita tuan-puan sekalian, kita hilang bahagia. Tapi sebab kita salah cara pandang, sebab kita nampak anak tu mesti membahagiakan. Tapi Allah kata dalam Quran, anak tu ujian. Kalau kita daripada awal lagi dah tahu dah anak-anak tu adalah ujian, kalau anak-anak tu sedang menguji kita, kita akan bertenang sebenarnya. Sebab memang Allah sedang mengiyakan apa yang disebutkan dalam Quran. Betul lah anak-anak tu ujian. Tapi kita tidak, kita kata anak-anak membahagiakan. Salah tu. So bila time ada benda tak bahagia datang tuan-puan sekalian, kita boleh menyalahkan. Mana ni anak-anak, kita mula stres. Situasi kita stres dan kita mula berlaku kasar kepada anak-anak. Kalau kita betul cara pandang terhadap anak-anak tuan-puan sekalian, kita akan bertenang untuk mengatasi apa yang ditimbulkan oleh anak-anak tuan-puan sekalian. Lagi.
Pujian, macam mana kita nak berhadapan dengan pujian tuan-puan sekalian. Orang suka puji kita tuan-puan sekalian kan. Masak sedap, kek sedap, ayat katira sedap. Tu siapa tu? Kak Liza lah tu kan. Kan semua sedap duk puji, semua sedap tuan-puan sekalian. Macam mana kita nak menangkis orang yang suka puji kita ni? Apa cara untuk kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat di saat orang puji kita? Sebab di saat orang puji kita tuan-puan sekalian, kita mungkin boleh mendapat kemurkaan daripada Allah, tak bahagialah sebenarnya. Tapi macam mana kita nak handle dan urus pujian-pujian orang? Macam mana Quran bantu kita untuk ada tindakan yang betul terhadap pujian yang diberikan oleh manusia kepada kita. So macam mana? So tuan-puan sekalian, banyak lagi kupasan. So dimaklumkan, saya kira tuan-puan sekalian, bukan saya kira, memang ada pun disebut kat sini, 50 semua sekali kaedah. 50 kaedah mencari bahagia dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan 50 je nak bahagia dalam Quran ni. Ada banyak lagi, tapi penulis tuan-puan sekalian takkan nak bedah semua, tak tebal kitab macam ni tuan-puan sekalian kalau semua tips nak kongsi, kaedah nak kongsi. So dia pun decide 50 kaedah saja. So pakat-pakat buka Shopee tuan-puan sekalian, jangan tekan baju raya dekat ruang search tu. Cari Tadabbur Center. Cari buku ni tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan boleh sama-sama tuan-puan sekalian kita dapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali tuan-puan sekalian kepada Kak Liza. Sebelum tu saya minta maaf tuan-puan sekalian kalau ada kekurangan, kesilapan ataupun kelemahan dalam penyampaian pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada Kak Liza insya-Allah. Alhamdulillah. Mula-mula Ustaz sampaikan semua ni kan rasa sebuahlah kat hati ni, sebab itulah sebab Ustaz yang Ustaz cakap subul dengan sirat tu kan, ya Allah sebenarnya betul, banyak jalan kehidupan kita semua berbeza tapi tujuan hidup kita satu, nak mencari jalan yang lurus. Sebenarnya kita semua ni tak ada alasan nak bermudah-mudah dalam hal agama ni, sebab setiap kehidupan kita Allah atur. Jadi kita mesti nak tuju satu jalan yang benar tu juga. Tapi jalan petunjuk dia yang kalau boleh macam ni yang kita dapat, macam sekarang kita belajar macam ni. Macam kami level orang awam ni, macam kalau Kak Liza bila baca Quran, Kak Liza memang tadabbur level orang awam biasa je lah. Kak Liza baca, tengok terjemahan faham. Tapi Alhamdulillah dengan adanya program yang Jemaah Sana Mala buat, Tadabbur Center, Akademi Tadabbur Malaysia, Bulan Dakwah, banyak lagi lah kan tadabbur buat. Jadi kami yang tak erti ni memang belajar di situ. Jadi dapatlah level kedua dah. Dapat level kedua. Jadi bila dapat level kedua, bila kita baca Quran tu, bila kita tengok kita lalu balik ayat tu, kita dapat ingat lah benda tu. Selalu Kak Liza macam tu lah kaedah yang Kak Liza buat. Betul Kak Liza, sebab hari ni kita jumpa orang stres. Kenapalah saya tak boleh jadi macam ustaz tu? Tak semua orang kena jadi macam ustaz tu. Ya, itulah. Kita kena tengok kita tahap yang mana. Yang mana itulah. Kita boleh dapat ilmu berdasarkan yang macam Kak Liza sebut tadi. Kita pergi kelas. Itu macam kita boleh membantu kita. Macam tadi sebelum kelas ustaz pun masuk kelas Ustaz Yusuf dulu, sedang tadabbur pembuka dan penutup surah, munasabah penutup dan buka surah. Jadi dah nampak bila kita nak cakap nanti kita nampak kaitan-kaitan dia tu. Alhamdulillah lah, walaupun tak banyak, dapat sikit pun syukur alhamdulillah dah. Lepas tu macam kalau kata yang waktu-waktu yang terpilih tu, macam kalau Kak Liza sendiri sebagai suri rumah yang duduk ada rumah, jadi masa terluang Kak Liza, dia masa bersendirian Kak Liza dalam waktu siang sebab tak ada siapa kat rumah. Waktu siang. Jadi tak ada siapa kat rumah, memang Kak Liza boleh fokus waktu tu sendiri-sendirilah sebenarnya. Kalau orang kerja mungkin dia kena cari waktu malam. Kan, macam kalau tak sibuk macam kami ni, habis kelas, okey, lepas masak apa semua, nanti ada waktu untuk sendiri-sendiri. Itulah macam itulah. Alhamdulillah. Jadi memang sebenarnya kita tak boleh bagi alasan apa-apalah untuk dapat hidayah tu sebenarnya. Allah dah cakap dah dalam Quran, dah beritahu bagai kan. Jadi ada sahabat nak tanya soalan apa ke? Dah lewat juga dah Ustaz. Terabik masa Ustaz dah ni. Ada siapa nak tanya soalan apa ke? Masa lagi ke nak bertanya soalan? Berapa minit ke Ustaz? Ustaz tak buka suara. 5 minit. 5 minit. Ustaz, untuk menangkis perasaan kita yang baca Quran cepat khatam kalau kita baca Quran pun kita tak nak ambil masa untuk baca terjemahan pun jadilah kan, tapi kita memang rasa nak kena habiskan sifat tu, sikap tu. Macam mana kita nak buang Ustaz? Macam Kak Syeda sendiri lah, bila baca Quran tu macam sebab sekeliling kita memandang mengapa khatam Quran tu satu benda yang kena buat, mesti buat kan. Bila kita baca Quran sendirian pun kita baca, nak cepat dah habis satu muka ni, nanti dia nak tukar next page kan. Nak buang sikap tu macam Ustaz Muhammad, dia dah lekat macam sebelah hati lah kan. Ya? Lain-lain Kak Syeda. Okey dah. Tapi dapat tangkap soalan tu. Sebab tadi dia stuck sikit tadi Kak Syeda. Oh ya, okey. Minta maaf sebab Kak Syeda terpaksa pindah tempat lain sebab ada masalah lain sikit kan. So betul masalah verbal, kita berlawan dengan kita sendiri. Antara pemahaman kita daripada kita kecil-kecil macam tu Ustaz. Kita kena khatam Quran. Adakah khatam Quran ni salah satu daripada
keistimewaan orang yang baca Quran? Adakah dengan memahami isi kandungan Al-Quran, adakah keistimewaan juga? Antara dua tu kan benda kita nak kejar kan. Khatam Quran tu macam ada majlis khas. Maksudkan kalau nak kahwin kita ada majlis khatam. Bila bulan puasa pun majlis khatam. Kak Syida pun macam terbawa benda tu kan, nak cepat habis satu page tu, nak cepat buka page lain. Macam seorang-seorang tu Ustaz, ada tak cara macam kita nak bagi pasangan kita ni, tak perlulah macam tu. Kita kena baca Quran ni untuk memahami kata isi kandungan tu yang penting sebenarnya Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau Ustaz boleh nasihatkan sedikit Kak Syida dan juga sahabat-sahabat yang juga yang berpandangan macam tu kan. Terima kasih Ustaz. Okay. Saya takkan cakap apa yang ada sekarang ni salah. Saya akan cakap benda yang ada ni betul. Cuma kita kena perbetulkan dan memberikan nilai kepada apa yang kita buat sekarang. Itu je Kak Syida. Contoh baca Quran banyak-banyak. Ada tak kelebihan yang disebutkan oleh Allah dengan Nabi? Ada. So maksudnya memang dianjurkan juga dah baca Quran dengan banyak ni, sebab disebutkan oleh Nabi satu hadis sahih berkenaan baca satu huruf akan ada 10 ganjaran tuan-puan sekalian. Kan? Maksudnya kalau orang yang nakkan ganjaran yang banyak tuan-puan sekalian, maka dia akan bacalah dengan banyak. Dan dengan baca dengan banyak tuan-puan sekalian akan menyebabkan dia khatam Quran. So ada anjuran itu. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita tengok pula apa yang Allah suruh dalam Quran, kita takkan jumpa secara direct Allah kata kena banyak baca. Tapi yang kita akan jumpa direct Allah sebut dalam Quran adalah afala yatadabbaruna al-Quran. Yang Allah perintahkan kita buat. Dan dengan Quran ni juga Allah kata inna apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kena dengar dan kena diam. So tadabbur yang kita jumpalah aktiviti Quran yang kita boleh baca dekat dalam Quran tuan-puan sekalian, kena ada kena tadabbur, kena dengar, kena diam. Dan tuan-puan sekalian, iqra' bismi rabb itu tuan-puan sekalian yang kita baca iqra' tu pun bolehlah kalau kita nak kenakan dengan kena membaca Al-Quran. Tapi sangat minimum tuan-puan sekalian cerita pasal membaca. Yang banyaknya adalah untuk merenung, memahami dan mendengar apa yang disampaikan daripada Al-Quran. Jadi bagi saya Kak Syida, kedua-duanya tak ada masalah. Baca dengan banyak dan khatam pun tak ada masalah. Cuma sampai bila? Itu soalan dia. Sampai bila kita nak berada dekat takut yang sama untuk membaca semata-mata. Saya tak pernah memperkecilkan orang yang baca Quran atau Quran sebab memang ada fadilat dan ada ganjaran yang baik untuk Allah sediakan pada mereka. Saya tak akan kata salah. Saya kata betul. Cuma saya nak sama-sama kita renung dan berfikir sendirian tentang satu persoalan. Sampai bila saya nak berada kat tahap ni? Iaitu membaca khatam, baca khatam, baca khatam. Tak kerasa rugi sebelum saya tamatkan riwayat saya kat muka bumi ni, saya nak tahulah apa yang saya baca sebenarnya. 10 kali, 20 kali saya khatam. Saya kalau umur saya 60 tahun, mungkin 60 kali dah saya khatam Quran contoh. Kan? Start saya balik, katakan 13 tahun, 15 tahun kata balik untuk orang lelaki. Saya dah umur 60 tahun sebagai contoh. 45 kali dah saya khatam Quran, start daripada balik. Tapi takkanlah tak terdetik daripada 45 kali khatam Quran tu, terdetik apa yang aku baca sebenarnya ni? Takkan tak muncul persoalan tu. So persoalan tu lah yang akan menyebabkan kita akan rasa kalau Allah pinjamkan Ramadan tahun ni, bukan sepatutnya bulan ni saya manfaatkan untuk saya menambahkan nilai Quran yang saya baca? So macam mana saya nak tambahkan nilai? Saya kena pergi kelas-kelas tadabbur, saya kena buka tafsiran, saya kena tengok terjemahan apa yang saya baca. Supaya saya tidak terlepas ayat-ayat cinta daripada Allah. Itu poin dia. Saya takkanlah tuan-puan sekalian, kita tahu surat cinta orang bagi tapi tak pernah kita nak keluarkan isi-isi cinta yang ada kat dalam tu. Kita akan rugi. Kan? Sekadar tahu data daripada orang yang kita kasih. Tak cukup menyebabkan kita akan ada attachment dengan surat tu. Tapi surat tu nilainya adalah pada apa cinta yang disampaikan melalui kalam tu. Betul tak? Dia bukan pada huruf tu. Dia pada message tu yang berharga tuan-puan sekalian. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, begitulah gambarannya. Sebab itulah tuan-puan sekalian akhirnya bila kita baca text message ke, kita bukan fokus kepada teks tu. Kita fokus pada apa? Apa yang disampaikan daripada point tu. Contoh, OTW. Apa benda? OTW. On the way. So kalau orang yang mungkin dia sangat particular dengan spelling, dengan ejaan, dia tak boleh, dia kena eja ONTHEWAY. Tapi tuan-puan sekalian, bila tulis OTW, tuan-puan sekalian, kita ada masalah tak? Tak. Sebab kita bukan terganggu dengan message tu, bukan teks tu. Kita dah dapat dah dia punya point. Dia on the way. Nampak tak? FYI, for your information. Kan? Kita tak terganggu dah dengan dia punya FYI tu. Kita rasa dah dapat dah point tu. Iaitu message dia.
Tapi kita hari ni bukan dituntut untuk sekadar baca dengan betul kita setiap kalam Al-Quran tu, ayat Quran tu. Kita dituntut untuk tahu mesej dia. Kalau text message pun kita nak tahu mesej dia, takkan Quran yang sangat powerful, sangat indah nilai dia, yang sangat bermukjizat, takkan tak nak cuba gali mesej dia. Barulah ada value pada apa yang kita baca. Dengan mesej tu. Dengan mesej tu. Wallahualam. Gitulah Kak Liza. Value tu. Kak Liza pula, Kak Syida. Kan? Value tu yang kita nak. Bukan yang kita nak semata-mata teks, tapi kita nak value tu. Ya, Okay? betul. Sebab tu Ustaz. kalau kata teks tu penting, dah lama dah Nabi mula-mula Quran turun, tulis sekarang semua sahabat-sahabat kalau teks tu penting. Betul Ustaz. Betul tak? Kalau itu yang paling penting, dah lama dah Nabi pada awal turun Quran tu tulis semua apa yang aku nak baca ni. Tapi tak. Nombor satu, Nabi minta semua orang dengar apa yang Nabi nak sampaikan. Sebab value tu penting. Bukan teks tu. Value tu yang lagi penting daripada teks tu. Bila kita baca, kita fokus pada teks. Tapi kita nak fokus pada value. Dengar dan kita faham apa yang kita baca. Wallahualam. Terima kasih Ustaz ya atas penjelasan, insyaAllah kita akan cuba koreksi diri lah insyaAllah. InsyaAllah sama-sama. Dah lewat dah Ustaz. Kesian Ustaz dah terlebih masa. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullahu khair. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Kami amat-amat berbahasa hati dan terima kasih banyak Ustaz sudi terima jemputan jemaah Hasanah Amalah untuk bantu kami kan, berkongsi dengan kami. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah ya Ustaz. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Syida. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampai pada caption yang terakhir tadi tu dekat daripada diri kita, kan tak berlumba-lumba, tak kan. Kadang sedih juga sebab kan baca Quran tu nak kan tak nak ambil kesempatan untuk tadabbur tu kan. Sebab bulan Ramadan ni banyak baca Quran lagi banyak lagi bagus katakan. Macam mana offer daripada hadis kan, katakan banyak baca Quran, setiap huruf Al-Quran tu pahala dia banyak kan. Jadi kita nak bukan itu tau. Jadi macam tak apalah tadabbur sekali lagi lah. Saat lagi tu dia tak buat kan benda tu. Jadi rasa itu yang rasa nak berkikis, nak buang perasaan kikis tu nak baca cepat tu, cepat habis cepat satu muka. Dia buat tinggal sikit lagi nak khatam. Macam tu lah kita kan. Macam mana kita nak hilang perasaan tu. Tapi bila Ustaz cakap macam tu tadi tu, value of kita baca tu kan sahabat-sahabat sebutkan hari ni. Menambah baikkan lah daripada tahun ke tahun kan. Sepatutnya kena ada penambah baikkan. Menambah baikkan apa yang kita baca dan kita nampak dalam Quran tu kan Liza kan. So tak apa, insyaAllah kita jumpa lagi. Tak tahu lah dia tak ada rezeki lagi kita Ustaz Syahmi ni kan. Sebab Ramadan ni sebab slot Ustaz Yusof kita ambil kan. Nanti kan. Mungkin kita boleh bagi dua minggu Ustaz Yusof, 2 minggu Ustaz Syahmi kan. Untuk orang kata insyaAllah. Dan kita cuba juga nanti. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas kepada pagi ini ambil manfaat dengan satu lagi Ustaz Syahmi jelaskan tadi. Apa Quran Corner kan. Cubalah kita buat orang kata mentabatkan Quran dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ya insyaAllah. So dengan itu Kak Syida endkan sesi pagi ini lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza. Waalaikumsalam. Sama-sama Kak Syida. Pindah rumah sekejap ni. Baca hujan ya Allah. Sikit je hujan tu. So dengan tu ya. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.